wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Madya, Ustaz Romaizuddin. Ustaz Romaizuddin ni orang cerdik. Kita berjumpa di matrikulasi je, dia sambung ke luar negara, kita kekal di kampung. Sesi kita ni 1 jam. Saya cuba, ini kali pertama saya menggunakan Teams Microsoft. Kalau saya ada sediakan slide Ustaz dan adik-adik. Cumanya bila saya buka slide, kamera saya akan tertutup, jadi saya tak nampak. Kalau saya tak pasti kaedahnya macam mana kalau ada yang nak membuat celahan. Mungkin saya membayangkan saya bercakap dalam 40 minit begitu. Selebihnya Ustaz, kita buka lah kalau ada adik-adik nak bertanya atau memberikan pandangan balas, bersetuju ke tak bersetuju ke. Saya rasa begitulah kaedahnya. Sebab saya tengok chat feature pun saya tak boleh buka kerana saya chat channel meeting is only available for team members. Jadi saya tak boleh buka di situ. Jadi saya bayangkan tadi kalau boleh menggunakan chat tu mungkin adik-adik boleh buat celahan. Sebab 1 jam ni pendek je. Jadi kita cubalah manfaatkan. Walau macam mana pun boleh je, tak semestinya kita anggap sesi kita pagi ini dan habis pagi ini. Saya mencadangkan adik-adik boleh saja kita berkawan selepas ini di Facebook, di Twitter, di IG, kita boleh berkawan ya. Bual bicara di RTM tu satu, Ustaz Romaizuddin sebut tadi, tetapi saya juga ada bual bicara yang saya terbitkan sendiri secara dalam talian, dialektika. Jadi kalau adik-adik semua mengikuti dialektika juga akan dapat kontak dan communicate dengan saya. Jadi itu kesempatan yang mungkin boleh kita perpanjangkan lah. Terima kasih kerana Ustaz Romaizuddin terfikir untuk mengajak saya. Selalunya kalau berjumpa dengan adik-adik ini, kita akan bercakap soal benda yang idealistik lah. Sebab saya membayangkan adik-adik ini harus diberikan dan dibekalkan dengan gaya fikir yang relevan untuk masa kini, dan juga yang penting lagi supaya ia kekal future proof ya. Jadi ini slide. Saya harap semua boleh nampak slide yang saya sediakan ni dan juga audio saya berjalan dengan baik. Okey, saya buka slide ni. Sejurus saya buka slide ini, maka saya dah tak nampak tuan-tuan. Jadi saya tak tahu kalau ada yang angkat tangan semua, saya tak nampak. Mungkin boleh unmute dan boleh terus saja berikan komen balas. Jadi mungkin itu caranya lah agaknya. Okey, kita bercakap. Okey, antara tema yang Ustaz Romaizuddin minta saya bicarakan adalah tentang tajuk ini yang berkait tentang banjir idola, kemarau teladan. Ini bukanlah petikan ungkapan yang saya nukilkan sendiri, tapi Datuk Dr. Siddiq Fadil sendiri, ustaz kita semua yang menyebut ini, dan saya dapati sebenarnya Datuk Dr. Siddiq Fadil dah menyebut ini sebenarnya agak lama, dalam sekitar kalau tak salah sejak 2014 ya. Bila mana melihat realiti dunia hari ini, khususnya kalau kita melihat kepada dunia media sosial itu, begitu banyak sekali idola, begitu banyak sekali nama-nama yang selalu saja dikaitkan dengan populariti, dan kesemuanya itu kita boleh golongkan sebagai apa yang kita panggil idola. Tetapi ada satu paradoks yang ditimbulkan di sini yang menarik untuk kita lihat bila kita bercakap soal banjir idola dan kemarau teladan. Bila kita sebut paradoks, maksudnya apa? Maksud paradoks itu sendiri penting untuk kita fahami, kerana bila kita kata pengertian paradoks itu adalah apabila satu kenyataan itu sebenarnya dia self contradictory, dia saling memangkah, saling membatalkan. Kita ada suatu kebanjiran, kita ada ramai idola, tetapi dalam ramai-ramai idola yang kita ada tu, kita tidak menemukan teladan. Ini merupakan satu paradoks yang besar, kerana orang menganggap bahawa kita harus mencontohi itu, mencontohi ini, tapi dalam kalangan orang yang kita katakan sebagai idola, sebagai ukuran, sebagai contoh itu, tidak banyak teladan. Kerana itu disebutkan sebagai kemarau teladan, di mana kita berlakunya kebanjiran, di sisi yang sama berlakunya kemarau. Ini merupakan satu situasi yang disebutkan sebagai paradoks, maksudnya self-contradictory ya. Kita ada ramai idola, tetapi dalam ramai-ramai idola tu, untuk kita pungut hikmah, untuk kita pungut teladan, untuk kita jadikan contoh, sebenarnya sangat sedikit, very rare. Kerana itu saya rasa apa yang diungkapkan oleh Datuk Dr. Siddiq ini merupakan suatu renungan yang sangat tajam. Orang yang boleh membangkitkan paradoks ini bukanlah orang yang kaling-kaling kalau dalam bahasa sekarang. Orang yang boleh melihat paradoks ini adalah orang yang pemerhatiannya tajam. Jadi apabila ditimbulkan suatu ungkapan banjir idola, kemarau teladan, saya melihat, wah, ini begitu hebat sekali. Berarti benar, dalam dunia hari ini kita ada banyak orang yang popular, banyak orang yang punya ratusan, ribuan, mungkin jutaan pengikut. Tetapi persoalannya dalam ramai-ramai mengikut itu, dalam ramai-ramai pula yang menjadi idola itu, berapa banyak pula kita dapat
hikmah, berapa banyak pula kita dapat ilmu, berapa banyak pula yang boleh kita jadikan contoh dan teladan. Itu persoalan yang mungkin dikemukakan di dalam apa nak sebut ya, Maxim kalau boleh kita sebut, banjir idola kemarau teladan ini merupakan satu ungkapan lah, kata-kata hikmat lah, mungkin itu lebih mudah kata-kata hikmat daripada Datuk Dr. Siddiq Fadil. Okey. Datuk Dr. Siddiq Fadil sudah membicarakan banjir idola dan kemarau teladan ini sudah agak lama. Tapi dalam ruang lingkup sejam yang kita ada ni, mungkin sekitar 45 minit saja, 40-45 minit saya bercakap, selebihnya saya buka kalau ada adik ada pandangan balas. Apa ertinya bila kita berdepan dengan paradoks ini? Dan tentulah dalam konteks student, dalam konteks pelajar, persoalan yang lebih penting adalah, okey, kita ada kehidupan realiti di mana banjirnya idola tetapi teladannya kemarau. Apa yang perlu kita buat? Kita selalu saja saya bertemu dengan pelajar-pelajar, dia bercakap undi 18 lah, soal masa depan lah, dan kita berdepan dengan paradoks ini. Kan? Bila adik-adik, bahkan mungkin dalam konteks paradoks ini, adik-adik sendiri pun terkesan. Adik-adik sendiri pun merasakan bahawa, oh, I don't have enough followers, I don't have enough friends, I don't have enough subscribers, kerana kita dihempuk dengan neraca itu. Kita diukur dengan ukuran-ukuran duniawi. Yalah, duniawi itu seperkara lah, bukan berarti duniawi itu tidak penting, tetapi ukuran itu tidak menggambarkan apa yang sepatutnya. Kita concern kalau orang tak beri kita thumbs up. Kita concern kalau orang tak like statement kita. Dan kita akan keep coming back, pergi kepada media sosial untuk melihat kenapa orang tak suka statement yang ini, kenapa orang. Jadi ini realiti yang kita sedang berdepan. Dan ini petunjuk-petunjuk apa? Dalam konteks paradoks ini sebenarnya Quran pun ada banyak bukti. Dalam kita mencari hujah paradoks ini, dalam Quran sendiri pun kalau kita lihat Al-Baqarah ayat kedua tu, menariknya kerana digambarkan ini sebagai salah satu contoh paradoks sementara ini merupakan bulan puasa. So kita angkatlah satu ayat yang bercakap soal berpuasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gimana paradoksnya di sini adalah ketika mana ayat ini bercakap soal kita disuruh berpuasa supaya kita bertakwa. Ada problem di sini sebab kita hanya faham takwa itu dengan maksud takwa. Takwa itu apa? Apa maksud takwa? Kalau ada adik boleh fikir sekejap. Cuba berikan definisinya. Dan mengapa ayat Quran ini mengaitkan antara puasa dengan takwa? Itu satu persoalan yang besar kita kena fikirkan. Ini dalam konteks menafsir makna di sebalik ayat-ayat. Kita bukan hanya membaca sekadar perkataannya, tetapi memahami definisinya dan macam mana pemahaman itu akan membawakan kita kepada pencerahan ataupun penghayatan kehidupan beragama yang lebih tinggi. Jadi apa kaitan puasa dengan takwa? Kenapa kita dihalang buat itu, dihalang buat ini supaya kita jadi lebih kuat? Takwa ini berarti punya daya keagamaan, mempunyai religious conscience, rasa sedar hidup beragama yang lebih tinggi. Kita dihalang makan, dihalang minum, dihalang buat itu, dihalang buat ini, jangan sampai terbatal puasa. Dihalang, tetapi kita menjadi lebih kuat. Ini maksud paradoks yang cuba dibawakan di dalam penghujahan penafsiran kepada ayat ni. So, kalau orang yang membaca makna di sebalik perkataan itu, dia akan merasakan, wow, how does it work? Tidakkah kita tak makan, maka kita akan lemah? Mengapa ayat ini bercakap bahawa bila engkau berpuasa, engkau menghalang diri engkau semakin kuat. Internally, you are going to become stronger. Itu yang cuba digambarkan pengertian paradoks di dalam ayat ini. Tapi tak apa. Kita lihat pula kepahaman kita dalam konteks banjir idola dan kemarau teladan ini di dalam etimologi bahasa kita. Kita bercakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Idol itu sendiri. Idol ini, kalau dalam sejarah civilization, idol ini adalah merupakan berhala-berhala. Berhala-berhala yang kita jadikan simbol letak di tepi dinding sembah. Hari ini pun masih ada idol. Dalam agama tertentu, kita tidak ada dalam agama Islam. Sudah tentulah menyembah berhala ini merupakan suatu kekufuran antara yang tertinggi kerana menduakan Tuhan. Kan? Kalau kita lihat maksud idol itu sendiri. Dan kemudian di dalam dunia moden, idol itu dikaitkan dengan pemujaan. Kalau adik-adik tengok sini, maksudnya adalah image yang di-worship. Dan orang, atau yang 1, 2, 3, 4 itu, any person or things regarded with blind admiration, adoration and devotion. Dia devote diri dia kepada seseorang. Ini gambaran idol. Dan kalau kita faham pula maksud idola dalam bahasa kita, maka kita kata orang yang disanjung secara besar-besaran. Kita takkan panggil orang yang kaling-kaling itu sebagai idola. Oh, dia merupakan seorang tak. Idola ini kita akan letak dan kita pakai kepada sosok, kepada kepribadian tertentu yang tak kaling-kaling orang kita bagi. Kalau sama saja-saja je tiba-tiba jumpa kawan dan duduk sebelah kita, kita akan kata dia merupakan idola saya. Kita rasa canggung kan.
Tetapi dia perlu menemui ataupun mencapai skema tertentu sebelum seseorang itu kita kata dia merupakan seorang yang saya idolakan. Kita jadikan kata kerja di situ. Dalam kata lain, kata mudahnya, dalam bahasa yang kita faham, idola hari ini adalah orang yang kita sanjung secara besar-besaran dan terkadang secara buta tuli pula, sehingga ada waktunya dia membawa kepada kekaguman yang melampau dan panutan yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. That's the keyword. Lebih, ya. Kita tengok ini dalam dunia hiburan. Sampai pengsan-pengsan bila berada di dalam sebuah konsert kan. Punyalah keasyikan, asyik masyuk kata orang. Sangat mendambakan, menangis, berteriak sampai hilang akal. Tetapi ini bukan hanya berlaku idola ini dalam kerangka hiburan je. Banyak dalam dunia kehidupan kita, kadang-kadang kita mengidolakan secara maknawinya mungkin boleh selama mana ia tidak melewati batas kesederhanaan. Tetapi bila idola itu sudah melampau dan membawa kepada panutan yang berlebih-lebihan, maka ia sudah menjadi hulu, dia berlebihan. Politik pun ada. Apa saja cakap, saya akan percaya kerana dia adalah ketua kita. Dialah segala-galanya. Dialah yang berada di atas. Ini pengidolaan yang melampau. Jadi pengidolaan ini boleh berlaku, selalunya kita nampak idola ni sebab ada American Idol, Malaysian Idol. Jadi kita anggap pengidolaan ini hanya berlaku di dalam kerangka hiburan saja. Sebenarnya pengidolaan ini berlaku dalam banyak, dalam dunia akademik, dalam dunia keilmuan itu juga. Menerima dan memakai satu pandangan, hanya percaya kepada guru kita saja, bukan bertujuan untuk meremehkan guru kita, tetapi kita harus ada kecerdasan yang lebih tinggi untuk menilai letak duduk keilmuan itu. Dan berpada di dalam memberikan penghormatan dan kekaguman kita, tanpa kita meremehkan hakikat bahawa guru kita, sesiapa pun yang ada itu mempunyai kehebatannya yang tersendiri, penguasaannya yang tersendiri. Ya. Jadi pengidolaan itu berlaku. Jadi banjir idola kemarau teladan ini, jangan kita sempitkan hanya melihat bahawa berlaku dalam dunia hiburan je. Melihat kepada artis sahaja. Ada juga hari ini orang kata apa, istilah pengidolaan baru ni, social influencer, YouTuber kan. Tanya dengan adik-adik yang sekolah rendah tu, besar nak jadi apa? Dia kata nak jadi YouTuber. Dia menjadi satu pengidolaan baru. Seolah-olah bahawa dengan menjadi YouTuber itu maka kehidupan kita akan selamat. Tidakkah itu kalau nak jadi sekadar YouTuber, tak perlu pergi USIM pun. Ia sangat tibet sifatnya, sangat taktikal sifatnya. Jadi kalau kita pandai skema macam mana nak menggunakan medsos, kita boleh saja bangun dan berdiri sebagai seorang idola kepada sesiapa pun. Ya. Okey, masalahnya di sini adalah apabila pengidolaan itu mula menjadi mendarah dan mendaging. Ya, dia menggaram dan meragi. Sama juga kita ambil analogi sebagai merokok. Merokok itu tahu, tak ada siapa yang boleh menghujahkan merokok itu bagus kecuali anda seorang perokok tegar. Kalau tanya pada pakar perubatan, data, fakta, sains yang ada, merokok itu tentu saja sesuatu yang buruk, bahkan di kebanyakan tempat difatwakan sebagai haram. Bayang dah difatwakan sebagai haram, tetapi masih ada orang merokok secara terbuka. Bahkan dalam kalangan agamawan pun, minta maaf Ustaz Romai tak merokok lah. Ramai saja dalam kalangan agamawan pun mengakui merokok itu haram. Tetapi oleh kerana ia sudah menggaram, meragi dalam kehidupan kita, maka merokok itu sudah tidak pengapakan. Bila tidak pengapakan, maka ia makin melambak, makin membudaya. Kesannya apa? Apabila banjir idola ini juga, sama je kita ambil analogi merokok. Apabila semua masyarakat merokok, maka merokok itu tidak menjadi tabu lagi. Merokok itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Malah kalau kita pergi dalam kelompok perokok, kita yang tak merokok ini, dua. Dilihat janggal. Yang kedua, kita terpalit dengan bau tembakau yang ada. Kan orang kata kalau nak berkawan, nak wangi, berkawanlah penjual minyak wangi. Kan itu analogi yang ada. Sama juga dalam kebanjiran idola ini. Bila sudah banjir, maka kita pun hanyut bersama kebanjiran itu. Saya bagi analogi rokok. Jadi dalam konteks YouTube, bila semua orang hadap kepada pengidolaan YouTuber, semua nak jadi itu. Tetapi persoalan yang lebih penting, bila berlakunya kebanjiran ini, apa counterbalance, apa counter reaction yang kita kena buat? Di situlah persoalan berkait tentang teladan ini. Tengok, semua sampaikan bertuhankan artis. Ini tidak berlaku di Malaysia, tidak sampai ke tahap ini, yang sudah mula melihat dirinya seolah-olah merupakan Jesus. Ya. Jadi, mengapa paradoks akhir zaman ini begini? Dan apa yang menyebabkan banjir idola kemarau teladan ini berlaku? Saya rasa yang awal-awal tadi tu, adik-adik semua dah faham. Apatah lagi adik-adik merupakan penuntut di USIM, tentulah persoalan tentang moral, tentang social
kerancuan sosial ini suatu yang lumrah lah di usia ni, mungkin tiap-tiap hari kita bercakap tentang ini kan. Tetapi kita mengambil persoalan ini secara satu langkah lagi ke hadapan, sebab kita nak mempersoalkan kenapa banjir idola, kemarau teladan, dan apa yang trigger, apa yang mendorong ini berlaku. Kita lihat di dalam realiti kehidupan kita pada hari ini, ramai orang bersosial media, tetapi sebenarnya mereka merupakan orang yang sangat apa dia panggil bukan eksentrik, sangat menyendiri. Kita ada kebanjiran social media, tetapi sebenarnya kita lonely. Ini satu realiti baru yang kita boleh perdebatkanlah kalau ada soalan. Kerana hakikatnya kita ini jiwa yang kosong, badan kita ni kosong. Kalau cerita tentang bagaimana mula syaitan melihat manusia kan, manusia ini jiwa kita kosong, sebab tu kita kena isi. Kalau kita lihat analogi gelas juga, jangan kita anggap bahawa gelas ini separuh penuh, kerana hakikatnya gelas yang separuh penuh juga adalah merupakan gelas yang separuh kosong. Ini juga satu paradoks, kerana kita kata gelas ni separuh penuh, tapi sebenarnya gelas ini juga separuh kosong. Kalau ada sahaja kekosongan, selama mana ada ruang vacuum, ada lakuna, kita juga jangan anggap bahawa kekosongan itu kosong. Ia diisi oleh sesuatu. Sekurang-kurangnya oleh udara, kalaupun tidak oleh udara yang toksik. Ya. Kemudian apa? Kita pula, bila kita kekosongan, bila kita lonely, kita mula mencari, how do I fulfill myself? Dan kita didatangkan dengan gadget, dengan capaian kepada maklumat. Hari ini dunia tanpa batas digambarkan sebagai perkampungan sejagat, global village, dan dibawakan oleh elemen-elemen ini pula mencari keseronokan, mencari bahan-bahan yang segera, keseronokan yang segera. Bila stres, sekejap aku nak tengok TikTok. Ini merupakan escapism baru. Sementara bekerja pun dia akan buka TikTok, dia akan buka Facebook, dia akan follow orang yang dia suka. Bila dia dah suka, maka dia akan terus trigger kepada bahan-bahan tambahan. Dan dulu, zaman mak ayah saya, di satu kampung ada satu TV. Bila buat siaran pun ada waktu tertentu. Dia bukan 24 jam macam sekarang. Bila ada siaran, satu kampung akan pergi ke rumah tertentu kerana rumah itu saja ada TV. Tetapi hari ini, adik-adik di kampus, realiti kita, anak kita di sekolah rendah pun sudah ada mobile device. Dan mobile device ini menjadi pintu masuk kepada bahan-bahan yang we can no longer filter kalau kita tidak mahu filter. Kemudian, sudahlah kita terdedah kepada bahan-bahan ini, moral compass kita pula bermasalah. We do not know which one is good, which one is bad, dan juga kita akan ada neraca, skema lain yang juga sudah sengit. Kompas kita sudah rosak. Kita sudah tidak tahu siapa yang patut kita contohi. Justru itulah berlakunya kemarau teladan. Kerana bahan ni semua menghempuk kita, menghanyutkan, banjir kan. Macam tsunami itu tiba-tiba gelombang besar datang dan kita terbawa dan kita hanyut bersama. Kemudian di waktu yang sama, kita tidak ada kompas untuk mencari mana arah tuju yang betul. Jadi, it aggravates, dalam istilah lain, ia semakin memburukkan suasana. Dalam kompas moral kita rosak, masyarakat tidak membantu, bahan-bahan yang kita sumbatkan ke dalam diri kita pula adalah bahan-bahan yang substandard, bahan-bahan yang tidak bagus, yang tidak membantu kita untuk membetulkan kembali kompas yang kita sudah rosak, maka berlakulah banjir idola, kemarau teladan. Saya nak mengesyorkan adik-adik tonton satu dokumentari. Dokumentari itu bertajuk Social Dilemma, diterbitkan oleh Netflix, dan ini sebenarnya ini adalah merupakan suatu dokumentari yang kontroversi kerana social dilemma ini membicarakan tentang berbahayanya algoritma yang dibina oleh social media yang ada. Bukan hanya soal Facebook tetapi juga yang lain. Sekarang ni sudah mula membawa gelombang baru iaitu TikTok. Saya tak tahu sejauh mana Clubhouse akan bawa gelombang ini. Tetapi kalau adik tonton ini, adik-adik akan merasakan suatu pemikiran yang menimbulkan rasa concern, prihatin. Kerana di dalam dunia pengguna data hari ini ataupun digital, kita hanyalah pengguna dan kita sudah tidak boleh membezakan antara fake news dengan real news. Manakala apps yang kita gunakan itu memberikan kita dopamin. Saya akan jelaskan dopamin ini. Sebab soal banjir idola dan kemarau teladan ini adalah merupakan soal yang ada asas sainsnya, iaitu dopamin. Dalam dokumentari Social Dilemma ini ada menggambarkan itu. Kita menjadi guinea pig, bahan uji. Boleh buka dekatkan suara sikit bagi terang. Dekatkan suara. Dekatkan mic dengan suara sikit. Okey. Dan slide tu dia statiknya. Statik, dia tak bergerak Kena buat muka, tak apa.
Okay, so tak perlu. Kalau tak perlu, kita tutuplah. Tutup. Tak berjalan Buka. Okay. Alright. So slide kita tak boleh bergerak Ya. Okay, so saya tak adalah slide. Saya cuba ingat apa saya buka sekejap. Nota saya pada slide tu. Okay. So kalau adik-adik menonton Social Dilemma, dia membawa kepada perbincangan bagaimana kita menjadi adiktif ini disebabkan oleh beberapa perkara. Antaranya adalah yang disebutkan tadi dopamin. Dopamin ini is the real thing. Kerana dopamin ini adalah sejenis hormon yang terbit memberikan kita rasa motivasi, dia memberikan kita rasa mendapat ganjaran, dia membuatkan kita ada mengingati memori-memori yang singkat dan mengurangkan rasa sakit. Ini real dan dibuktikan dalam sains ya. Sejenis hormon yang membangkitkan rasa mood yang bagus. Sebab itu di dalam dunia media sosial hari ini kita ketagihkan tanda good itu. Kita ketagihkan bila kita buat satu posting, kita akan rasa mula ketagih untuk melihat siapa yang membaca, apa yang dia kata. Dan dia bukan hanya soal kesan baik itu juga, tetapi bayangkan apabila orang mula mengkritik kenyataan yang kita buat. Sebenarnya dia memberikan tekanan yang baru yang dulu tak wujud. Sebab dulu kalau kita ada pandangan, kita bercakap dan kita berdepan. Tapi hari ini disebabkan oleh sifat media sosial yang anonymous itu, oleh kerana dia anonymous, kesannya adalah orang boleh bercakap apa saja. Kalau adik-adik perasan, reality apa dipanggil? Hashtag dengkika. Saya tak pasti adik-adik faham atau tidak dengkika itu punya, boleh tanya kalau tak perasan dia. So dengkika ini adalah satu fenomena yang, ini bukan soal kita sesama kawan tau. Fenomena dengkika ini saya rasa Fahmi Reza pun sudah ditangkap. Kerana debat ini adalah antara rakyat biasa dengan orang istana. Bukan orang istana yang kaling-kaling pula tu. Ini penghinaan yang secara terbuka berlaku di antara rakyat yang marhain dengan Permaisuri Agong. Jadi ini satu realiti yang dulu tak ada. Orang takkan berdebat, mengkritik, mengutuk bahkan secara terbuka begitu. Jadi ini memberikan satu tekanan baru. Jadi hari ini dia membawa kepada satu realiti di mana sudah wujudnya suatu ketagihan baru kepada approval, menginginkan pengiktirafan. Kerana itu dopamin itu akan mengasuh kita. Kerana itu orang sanggup buat benda yang pelik-pelik. Orang, kalau kita bercakap soal ilmu, kalau kita cakap secara berhemah, kita mungkin boleh mendapat 1-2 ribu follower saja. Tapi bayangkan, kalau kita ingat semula, Gangnam Style adalah merupakan sebuah video muzik pertama di dunia yang mendapat 1 bilion tontonan. It's the first video muzik yang mendapat 1 bilion tontonan. Jadi bila dia makin meningkat tu, dia umpama dadah, dia makin ketagih. Jadi bila dia lihat it works, adik-adik lihat kan, Psy, lagu dia yang menyusul selepas Gangnam Style tu macam mana? Is it getting any better or worse? Apa nilai yang cuba dibawa di dalam video muzik susulan itu? Apa teladannya? Ataupun ia hanya semata-mata hiburan? Kerana kita dah terdorong untuk melakukan itu ya. Tengoklah dalam TikTok. Orang, ya kerana semata-mata kita nak berhibur. Kerana semata-mata kita nak tengok siapa yang dikenakan. Siapa yang dituang air atas kepala. Siapa yang tergantuk kepada tiang. Apa nilai ilmunya di situ? Adakah tidak boleh untuk kita mengambil sedikit hiburan? Bukan itu persoalan dia. Tetapi soalnya apabila ia sudah mula ketagih. Apa saja yang berlebihan, apa saja yang sudah melampau, apa yang sudah terlalu banyak. Benda baik pun kalau dia sudah melewati batas. Ingat kan dalam hadis di mana ada para sahabat berjumpa Rasulullah. Dia kata dia tak cukup bagus, dia tak nak kahwin, dia tak nak makan. Apa satu lagi? Saya sudah lupa. Jadi Nabi kata, aku pun kahwin, aku pun makan dan aku tidak sentiasa terus berpuasa. Aku bersolat pun ada waktu-waktunya. Jadi sifat ghulu itu sentiasa tidak bagus. Ya. Kerana itu ada beberapa ungkapan, saya ada slide tapi since kita dah tak share, ungkapan yang kita dapat di media sosial yang disebut kata, don't trust everything you see. Even salt looks like sugar. Jangan terus saja kita segera terima bahawa oh ini gula. Tak semestinya, ia mungkin garam kerana kelihatannya sama. Dan satu ungkapan lain saya kongsikan dalam slide ini, adik-adik boleh dapat slide ini kemudian. Make sure you are happy in real life, not just on social media. Berlakunya fenomena
fake, ya, dan orang bersungguh-sungguh benar nak menampakkan dirinya hebat, nak tunjukkan, kan sudah menjadi penyakit kawan-kawan kita, bahkan setengahnya bila bergambar tu dia nak bergambar tempat mewah, tempat hebat, whereby in reality basically they are almost sebenarnya tak mempunyai kemampuan pun, tetapi itu memberikan dia rasa bestnya kan, orang like, hebatlah, pergi sana pergi sini. These are all fake, dan ia memberikan dopamin, ya, supaya ada rasa hebat kerana kita nak approval itu. Ini yang menyebabkan kita semakin mengejar. Jadi nak diassociatekan dengan artis, kena bergambar dengan, tengok aku duduk sebelah sipolan kan. Itu dan orang kata bestnya jumpa dia. Akhirnya orang memberikan like yang banyak, dan kita rasa dengan like yang banyak tu kita gembira. Bila kita gembira, kita buat apa? Kita akan buat lagi. Dan bila kita buat lagi, kita akan buat lebih hebat. Lebih hebat, lebih giat, lebih banyak, lebih melampau, dan akhirnya it will not stop. Ia akan terus memburukkan lagi keadaan kerana kita sudah addict lah maknanya. Fenomena yang saya panggil sebagai apple emas. Tidak ada apple emas, tetapi apple emas ini adalah apple yang asal, kemudian disalut dengan warna emas supaya ia kelihatan seperti emas. Tetapi hakikatnya, apple emas itu, kalau kita simpan selama mana pun, inti dalamnya masih terus merosak. Ia kekal merosak, walaupun luarnya kelihatan seperti emas. Ini fenomena yang saya panggil sebagai apple emas. Okay, so what do we do sebagai Muslim? Saya sudah lebih kurang 29 minit. Saya nak gunakan persoalan banjir itu, menggunakan analogi banjir itu juga. Ada slide-nya, saya akan kongsikan kemudian. Kita tak boleh kongsi sekarang sebab tersangkut. Banjir ini adalah satu analogi yang bagus. Kita kena faham kenapa banjir berlaku. Sebab ungkapan Datuk Dr. Siti Fadil itu, banjir idola kemarau teladan. Maka kita gunakan analogi banjir. Kenapa banjir berlaku? Pertama, kerana hujan yang terlalu lebat di luar. Bila hujan terlalu lebat, air terlalu banyak. Sepatutnya, di dalam sunatullah, air yang banyak ini dia akan mengalir dan masuk ke dalam sistem pengairan yang ada, parit, sungai dan segala macam. Kenapa banjir kilat berlaku di Kuala Lumpur? Mutakhir ini adik-adik tengok gambar banyak kenderaan tenggelam. Ini dengan siapa je cakap ni? Dengan siapa je? Student, mesti student. Siapa tu suara? Cam suaranya tu. Macam kawan saya yang sedang bercakap tu. Audionya dibuka. Persoalan Ampunkan saya. Okay, carry on. Ada ni adik-adik ni. Ini bukan untuk orang orang besar-besar ni. Ini untuk adik-adik je. Okay. Saya menggunakan Damri Misman. Ya. Azhar. Maklum. Anak maklum. Anak dengar suara pun anak cam dah. Tapi terkejut tadi sebab tiba-tiba dia bertanya dengan siapa Syed bercakap ni. Ini dengan student ni kan. Sebab tu sebut adik-adik tu. Ini bukan bercakap dengan orang pengarah-pengarah. Ni lainlah label dia. Saya bawakan tadi analogi banjir ya. Sebab kita nak faham kenapa banjir idola itu kita persoalkan tentang apa sebut tadi kemarau teladan. So sama juga banjir ini berlaku disebabkan oleh pertamanya hujan yang terlalu lebat di luar. Bererti ada excess, ada lebihan. Dan bila air itu berlebihan, maka ia mula melempah. Kerana sistem yang ada sudah tidak dapat menangkung lagi. Parit, longkang yang ada ni sudah tepu, penuh. Ya, dia sudah ampuh dan dia mula melempah. Kerana itu banjir berlaku. Dan sunatullah juga mengatakan, mana sahaja air bertakung, sebenarnya ia sepatutnya surut ke dalam sistem tanah yang ada. It would need to be absorbed. Ia akan diserap. Tetapi apabila tanah itu sudah tepu, sudah tidak mampu menyerap, maka air itu akan melimpah. Jadi di sini, analogi banjir ini penting untuk kita faham sebab ada dua faktor tau. Faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran adalah hujan yang lebat itu. Faktor luaran adalah elemen yang masuk ke dalam handphone kita, dalam kehidupan kita semua ni. Dia sudah melampau, dia sudah banyak. Dan dia menghempas badai kehidupan kita ini 24 jam, never stop. Setiap kali informasi masuk, dia ping dalam handphone kita. Dan itu faktor luaran yang most of the time is not within our control. Kita tak boleh buat apa-apa. Di waktu yang sama, kita punya absorption level pula, keupayaan kita untuk menyaring pula, sudah tepu. Sebab kita tidak punya depth, kita tidak punya kedalaman ilmu, kita tidak punya support system. Jadi akhirnya berlakulah kebanjiran ini. So analogi itulah yang saya gunakan. Kerana itu dalam ada satu istilah pengurusan yang disebut garbage in, garbage out. Ya. Kenapa kita kemarau teladan adalah kerana garbage in, garbage out.
Maksud garbage in, garbage out ni dalam pengurusan dipanggil GIGO lah. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Kalau kita menyumbat di dalam diri kita ini dengan nilai-nilai yang rendah, kalau kita menyumbat akal pemikiran kita ini dengan bahan-bahan yang sampah, maka perkara yang akan terkeluar daripada diri kita adalah juga sampah. Kerana itu adik-adik akan lihat di dalam social media, banyak kata-kata gasar, banyak gambaran buruk, banyak istilah-istilah kesat dikeluarkan adalah kerana garbage in, bahan yang dah masuk dalam nilai kita, dalam pemikiran kita, dalam jiwa kita ini, istilah-istilah yang gasar, yang barbaric. Maka mencarut, maki hamun, bodoh, lahabau, ini sudah menjadi satu istilah yang tidak tabu lagi. Dan kita pula dah dengar hari-hari, dia dah tak sensitif dah. Tak apalah, biasalah engkau mencarut pada aku, itu biasa kan. So garbage in, garbage out. Kita sudah tidak berada di dalam budaya tinggi lagi. Boleh memaki hamun. Tengoklah apa yang berlaku di dalam media sosial kan. Bergaduh, mencarut. Dan bila kita dapat pula, kita viralkan pula. Kita kongsi pula dengan orang lain. Hari-hari kita dihempuk dengan maklumat-maklumat yang rendah nilai ilmunya. Jadi sudahlah bodoh. Dia semakin bangang jadinya. Itulah maksud garbage in, garbage out itu. Ini yang menyebabkan kemarau teladan. Okay, so what needs to be done? Ada slide ini. Ada 6 perkara atau 6 langkah tetapi 2 peringkat yang saya nak cadangkan. Peringkat yang pertama adalah peringkat yang mungkin kita boleh execute di peringkat level kita. Pertamanya, we need to acknowledge that this is a problem. Kenapa saya kata kita kena acknowledge ini sebagai problem adalah kerana sikap ketidakmengapaan, permisif istilah dia. Kalau kita permisif, kalau kita rasa tak apalah, biasalah budak-budak sekarang, that's where the problem starts. Bila adik-adik anggap, biasalah budak-budak. Itulah. Lepas tu kita pun tolong share. Ataupun kita tidak ada social screening, ya. Kita tidak ada social filtering. Maka perkara yang jelek itu berlaku di depan mata kita, kita anggap, budak-budak sekarang. Dan itulah masalah. Saya bagikan analogi ini mudah je. Kenapa agaknya anak-anak muda yang masih duduk di kampung itu, mereka tidak memakai pakaian menjolok mata. Tetapi sejurus mereka duduk di Kuala Lumpur misalnya, selepas setahun dua, tiba-tiba cara berpakaian pun sudah mula menonjol sana, menonjol di sini. Kerana apa? Kerana masyarakat di kota sudah tidak menganggap itu benda yang rosak. Kita punya budaya ini, kita ada filtering mechanism tersendiri. Cuba yang berpakaian menjolok mata itu balik kampung berpakaian begitu. Tentu dia pun merasa segan. Sebab seluruh kampung menganggap, apa engkau ni? Pakai macam, guna istilah. Jadi itu adalah merupakan social filtering yang sudah tidak ada. Ya, itu perkara pertama. We have to acknowledge this is a problem. Perkara kedua yang kita kena buat adalah, ini semua orang di USIM juga pernah dengar. Saya yakin adik-adik pun tahu, kita bercakap soal amar makruf nahi mungkar. Bestnya apabila kita cakap amar makruf nahi mungkar, dia bermula dengan amar makruf dulu. Ayat itu pun menyebut bahawa amar makruf, kemudian nahi mungkar. Walaupun sementara kita ada kaedah fiqahnya, bila kita tengah solat, kalau berlaku perkara yang mudarat, kita kena stop. Tapi dalam konteks melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, digambarkan bahawa kita sentiasa bercakap soal amar makruf dulu, baru nahi mungkar. Dia tak bercakap soal nahi mungkar dulu, kemudian thumma amru bil ma'ruf, tak ada. Jadi kita kena buat benda baik dulu. Ya? Dan yang penting bila cakap amar makruf nahi mungkar ini juga, kita kena letak di dalam ruang lingkup diri kita. Amar makruf dalam bentuk yang macam mana? Kalau kita pengawas, amar makruf ni kena gunakan kuasa yang ada pada kita. Kalau kita polis, kalau kita penghulu, kalau kita pimpinan pelajar, kalau kita pengetua, kalau kita pensyarah, maka amar makruf perlu dibuat di dalam kerangka kapasiti yang kita ada. Itu yang kedua. Yalah, kalau kita ayah anak kita, maka itu merupakan tanggungjawab kita, direct responsibility. Membawa kepada perkara yang ketiga, self-check. Self-check dalam berarti kata, okay, lepas kita dengar ini, banjir idola dan kemarau teladan, let's think about it. Apa realitinya kepada kita as an individual, apa realitinya pada keluarga kita, kepada komuniti dan pada negara. What can you do within the ambit of amar ma'ruf and nahi mungkar, dan juga acknowledgement that this is a problem. Ini 3 level pertama yang saya nak cadangkan. So bila kita dah tahu realitinya, it's a problem, kita kena lakukan sesuatu, we have to do the right thing and stop daripada banjir ini terus melanda, dan kita buat self-check, muhasabahlah dalam bahasa yang selalu kita gunakan, untuk melihat diri kita, keluarga dan masyarakat. Dan peringkat yang kedua, yang saya anggap benda yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih memerlukan rangsangan dan dorongan, mungkin juga political will. Tetapi political will ni janganlah anggap orang politik saja. Kalau adik-adik merupakan pimpinan pelajar
you also can exert some level of political will. Ya, sebagai MPP. Di USIM dipanggil apa? MPP lah kot Majlis Perwakilan Pelajar. Perkara yang perlukan political will ni, jangan anggap politik tu hanya mainan orang politik. Walaupun betul, tetapi sebenarnya political will ni juga terpakai kepada kita dalam ruang lingkup kehidupan kita lah. What is our political will? Pertama, yang keempat, tadi kita dah sebut, acknowledge is a problem, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian self-check. Yang keempat adalah membudayakan ilmu. Because so long as kalau kita tandus ilmu, maka we do not know what is right and what is wrong. Saya akan perdalam sikit lagi. Yang kelima adalah soal saring. Nak menyaring ini ada dua lah. Sebenarnya kita boleh saring dengan ilmu yang kita ada, kalau kita tahu. Kadang-kadang kita boleh dengar, bahkan kalau hadis pun, kita boleh rasa macam, betul ke ini hadis? Kita boleh saring dengan sekadar panduan ilmu yang sempat kita ada. Tapi kalau kita kena rujuk fas'alu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun itu lebih bagus. Sebab kita boleh bertanya lah dengan Prof. Madya Dr. Rumazuddin apa pandangan dia tentang itu, reference yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang keenam, 4, 5, 6, yang keempat adalah budaya ilmu, yang kelima adalah filtering, dan yang keenam adalah saya sebut sebagai, bendanya besar tapi saya nak sebut sebagai positivity, iaitu perkara-perkara yang positif. Sebab saya nak mengambil semangat daripada amar ma'ruf tadi, mengajak untuk melakukan benda yang lebih baik. Okey, saya pergi kepada 3 perkara yang terakhir ini sebelum saya rungkaikan, sebelum saya mungkin landing di sinilah untuk adik-adik Kita balik semula kepada perkara keempat yang saya cadangkan, iaitu budaya ilmu. Bila bercakap soal budaya ilmu ini, pertamanya, yang paling basic adalah skema baik versus buruk. Apa yang baik dan apa yang buruk, we have to say it out loud. Kita kena acknowledge, ini baik, ini buruk. Tetapi lebih tajam, lebih dalam, lebih tinggi lagi adalah, kita harus mencari dalam melambakkan perkara baik, yang manakah perkara baik itu yang lebih baik. Kalau kita ada 3 pilihan, antara 3 pilihan tu mana yang lebih baik? Itu kalau kita membuat pilihan dalam asas ilmu. Yang kedua, di kalangan benda-benda yang buruk. Orang duk kritik kan, politik ni apalah, dah rosak, semua tak bagus. Fine. Betul, semua tak bagus. Tetapi kita kena cari mudarat yang lebih kecil. Mana yang kurang buruknya? Kita ada panduan ilmu di situ. Boleh buat pilihan. Tak mungkin kita pasrah. Kita kata, terima sajalah siapa. Tak, itu tak betul. Jadi skema ilmu ni akan membantu kita membuat pemilihan yang lebih baik. Pemilihan ke atas dan pemilihan ke bawah. Kemudian dalam konteks budaya ilmu ni juga, persoalan yang kita kena tanyakan adalah sumber. Sumber maksudnya apa? Resources, apakah ini sumber maklumat yang asal ataupun sekunder? Has it been tafsir? Adakah sebelum ketua kita kata ABC, benarkah dia sebut ABC ataupun sudah diolah semula dengan penafsiran baru? Dan sumber juga bercakap soal adakah ini merupakan sumber yang asli ataupun palsu? Kan banyak fake news. Banyak sangat fake news. Undang-undang fake news pun, setakat saya menemubual MC, ketua, yalah, kira bos digital Malaysia, dia pun gelak je. Setengah-setengah akaun tu dia sekadar tutup je. Sebab dia kata mencari penyebar maklumat palsu ni juga take so much time and money. Jadi kalau dia nak gerakkan agentera yang dia ada ni semata-mata untuk mencari siapa yang membuat ini kan, dia akan memakan masa, tenaga dan wang yang besar. Jadi kita boleh semak sumber ini. Kita kena ada budaya menyemak sumber. Kan? Kena ada soal martabat ilmu, maratibul ilm. Antara nak bertanya dengan seorang yang pengetahuan dia biasa. Ini kan banyak berlaku dalam anti-vaksin ni. Tiba-tiba anti-vaksin ni kan, dapat je, saya tak tahu benda ni betul atau salah, tapi bacalah sendiri, fikirlah sendiri. Kalau kau pun dah tak tahu itu betul atau salah, kau pergi kongsi, kenapa kita pula nak memanjangkan kepalsuan? Kan itu sendiri pun saya selalu tegur kawan-kawan yang ya mungkin mereka cenderung untuk menyokong anti-vaksin, tetapi budaya ilmunya kena jaga. Kalau benda dia dah post, dia viralkan pada kita, lepas tu dia pun kata, aku tak tahu benda ni betul atau salah, tapi bacalah sendiri dan fikir. Itu bukan budaya ilmu. You have to take responsibility atas perkara yang kita share. Kan? Di situ saja pun dah neraca ilmu dia dah rosak. Yang berikutnya dalam budaya ilmu ni adalah soal authority. Dia bidang apa? Kalau dia bidang A, tetapi dia bercakap dalam bidang B, bukan kita kata dia salah, tetapi kita kena careful lah. Begitu juga tahap. Nak membandingkan seorang yang pengetahuan dia dah level PhD dengan orang yang baru belum habis first degree, kita harus punya upaya untuk menilai. Ya? Itu dalam budaya ilmu. Yang kedua, yang kelima tadi saya bercakap soal saring. Ya? Apa benda yang kita saring? Dalam slide saya ada tunjukkan 4 perkara. Iaitu yang pertama budaya. Budaya is saringan. Kalau masyarakat kita pun dah mengatakan tak apalah, biarlah. Dan saringan yang asas dah tak ada. We no longer have filtering mechanism. Yang kedua sistem. Kadang-kadang kalau saringan kita gagal di peringkat budaya, dia terlepas masuk, kita ada sistem penguatkuasaan, sistem undang-undang,
kan. Jadi undang-undang harus memainkan peranan untuk mengerakkan banjir, idola dan kemarau teladan. Yang ketiga peringkatnya adalah kaedah. Kaedah ni saya letak dalam kurungan teknologi. Dalam handphone kita ada je teknologi filtering. Kita boleh ukur sukat dan membenarkan mana yang bagus, mana yang tak bagus ni. Kita boleh set the standard. We set our own standard. Kalau kita membenarkan diri kita ini disumbatkan dengan garbage, maka ayat-ayat yang keluar daripada diri kita juga adalah garbage. Dan ambillah pendekatan soal amar ma'ruf nahi munkar tadi, anak-anak kita. Do we allow them to also consume garbage? Itu persoalan kita. Dan yang keempat adalah soal piawaian, star rating. Kalau kita tahu satu portal itu memang sah-sah kerjanya memfitnah, mencarut, kenapa kita masih nak membaca? You nak baca juga, bacalah at your own risk. Kan? Kita dah tahu benda tu buruk. Kalau kita dah tahu benda ni rosak. Tapi tak apalah, aku nak try juga. Dan maka tak usahlah mempersoalkan banjir, idola dan kemarau teladan ini. Dan yang akhir sekali adalah soal positivity. Positivity ini adalah soal qudwah hasanah, contoh-contoh. Baru-baru ni saya banyak post di dalam Facebook saya, dah 945 dah. Nak tutup ni dengan soal positivity ni adalah memberikan contoh-contoh yang baik. Kita ambil saja contoh-contoh. Sebab baru ni ada posting yang menegur soal YB menunjuk-nunjuk kebaikan yang dia lakukan. Ada debat dan saya sudah posting ini dalam Facebook saya. Saya rasa dalam konteks ini kita harus melihat fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jadi kita ada je contoh yang bukan politik. Kita ada Abid Liu dan kita ada Uncle Kentang misalnya. Saya letakkan slide gambar kedua-duanya. Mereka ini memberikan contoh teladan macam mana ramai orang memerlukan pembelaan. Tetapi mereka ini tidak diangkat sebagai idola. Ataupun kalau ada pun di peringkat hanya suam-suam kuku saja. Nak bandingkan dengan soal Nilofa yang belum kena compound itu. Orang berbincang tentang itu sampai 25 hari. Dia masih belum dikenakan saman. Polis tak saman, pendakwa raya tak saman, duk ding-dong antara dua tu. Kita berdebat tentang benda-benda yang remeh-temeh, tentang sampah, tentang rendah. Tapi kita tidak mengangkat nilai-nilai positif, contoh-contoh yang sebenarnya sudah ada, yang dilakukan oleh Abid Liu, yang dilakukan oleh Uncle Kentang dan ramai lain, termasuk para politikus kita. Kalau kita melihat benda yang baik dan kita viralkan kebaikan, mudah-mudahan yang membanjiri kehidupan kita bukan semata-mata idola, tetapi adalah banjir idola dan kebanjiran teladan. Positivity ini yang kita kena bangkitkan dalam kehidupan kita. 9.46. Saya berhenti di situ dulu. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz Romai. Okay, terima kasih kepada Syed Munawar. Jadi insya-Allah dalam masa yang dalam 10 minit atau 15 minit ni kita discussion untuk soal jawab ataupun apa-apa komen dari pelajar-pelajar daripada kawan-kawan. Dan untuk makluman Syed ni dalam grup ni pun ada juga pelajar-pelajar daripada Sabah. Okey. Yang daripada PKBM Sabah yang mendengar syarahan kepada Syed tadi. Jadi untuk pertanyaan saya ingin tanya satu tentang pengalaman Syed dalam dunia pembukuan dan dalam kaitan dengan media sosial sekarang ni. Okey. Jadi apakah kesan kepada dunia pembukuan dengan adanya internet, media sosial sekarang ni dalam budaya ilmu lah. Dalam konteks budaya ilmu. Sebab kita melihat media sosial ni menjadi satu lumrah kepada anak-anak muda. Okey. Okey. Apa yang dibawa oleh realiti internet ini adalah satu istilah dalam dunia kajian sosial disebut sebagai instantaneity, keserta-mertaan. Dan dalam biologi kita ni sebagai manusia memang mempermudah, mempercepat, merengkaskan ini memang kita punya tabi'i. Ya, kalau kita boleh buat jalan pintas, kita akan buat jalan pintas. Itu memang kaedah otak kita beroperasi. Mengapa begitu adalah kerana sebenarnya berfikir ini ada makan kalori ya. Jadi otak kita ni memang sudah pun hardwired, memang sudah dibina di dalam satu bentuk di mana kalau ada cara mudah dia akan buat cara mudah. Kalau jalan tu bengkang-bengkok dia akan cari jalan yang straight. Jadi bila internet ini sudah begitu, maka
kita mencari jalan pintas dalam banyak benda. Termasuk juga di dalam hiburan, di dalam mencari ilmu. Sebab itulah kita banyak cenderung plagiarism. Ya, plagiarism ni menciplak lah kan. Begitu juga di dalam membuat pautan dalam link, ya, instantaneity. Bukan hanya soal mencari jalan pintas, tetapi yang berkait dengan itu juga adalah algoritma. Sebab tu saya cadangkan kalau adik-adik menonton Social Dilemma tadi tu, algoritma di dalam social media ini memang dibikin sebegitu rupa supaya sejurus kita dapat like, maka dia akan mengira apakah bentuk like yang lain. Kerana itu kalau adik-adik perasan, kalau kita berjumpa live ni, saya akan buat satu ujian dengan adik-adik tau. Semua ada handphone. Semua orang sudah ada handphone. Tetapi saya akan minta adik-adik untuk misalnya buka YouTube. Kalau adik-adik sempat, cuba semua buka YouTube. Cuba buka YouTube dan adik-adik bila buka YouTube, adik-adik tengok dia punya link di bawah itu. Sebenarnya YouTube, internet ni sudah memprofilkan kita. Dalam erti kata, dia sudah tahu kita minat apa. Dia sudah tahu kita menonton video apa. Dia sudah tahu kita pergi ke website mana. Social Dilemma menggambarkan itu. Jadi kerana itu, kalau ada 3 orang duduk sebelah menyebelah, 3-3 itu buka YouTube. Adik-adik akan tengok apa yang YouTube sarankan di bawah video yang kita lihat menggambarkan ciri kita macam mana. That's what we call profiling. Internet sudah memprofilkan kita. Itu disebut sebagai AI lah, artificial intelligence, ya. Jadi apabila kita sudah mula meminati satu-satu tokoh atau satu-satu bidang. Contohlah Dr. Rumaizuddin, dia minat bidang Usuluddin dan dia mencari buku-buku Usuluddin. Kalau ada dia beli buku Usuluddin di dalam Amazon misalnya, perasan tak di bawah tu dia tulis, those who bought this book also buy the following books. Bererti orang yang spesies macam Dr. Rumaizuddin ni juga akan baca buku lain, nampak tak? That's what we call profiling. This is the algorithm di dalam media sosial yang ada, di dalam internet hari ini. Okay. Di waktu, dia ada pro dan kontra. Bila instantaneity, maknanya kalau orang seperti Dr. Rumaizuddin ni, bila dia minat bidang yang bagus, maka internet akan mendorong kepada lebih banyak benda bagus. Dia akan bawa kepada kita. Dia akan tampil dalam kita punya handphone. Dia akan tampil dekat screen kita. Tetapi sejurus adik-adik pergi kepada bahan-bahan yang rendah, yang bodoh, yang rosak, yang mungkar, dia akan push pula benda-benda macam tu. Dia akan push pula benda. Jadi apa yang internet lakukan adalah dia aggravate, dia memburukkan lagi, dia menggalakkan lagi. Kalau kita inginkan kebaikan, dia akan menggalakkan lebih banyak kebaikan sebab dia akan bagi bahan-bahan. Oh, kau suka solat jadi bahan solat dia akan push. Itu nature algorithm di dalam social media. Tapi sejurus kita pergi kepada benda buruk, dia akan bawa lagi. Kita makin tahu, pengetahuan kita makin dalam tentang keburukan. Kalau kita tahu tentang kebaikan, kita makin dalam tentang kebaikan. Dr. Rumaizuddin tadi tanya apa kesannya di dalam dunia buku dengan dunia internet hari ini, ya. Sebenarnya pro-nya adalah buku sudah dapat diakses dengan lebih murah. Ramai orang sewaktu saya di Kota Buku dulu, bila saya pergi ke perpustakaan, dia kata, Tuan Syed, saya nak minta dana nak beli buku. Saya tunjukkan kepada pustakawan, saya kata, cuba lihat di dalam portal pdf.com. Di dalam itu, sewaktu saya tunjuk pada dia, sudah ada 83 juta judul buku. 83 juta judul buku. Saya nak tanya adik-adik, setahun berapa buku kita mampu baca? Satu jangka hayat kita berapa buku? pdfdrive.com sudah ada 83 juta judul buku percuma. Sempat ke nak baca 83? Tak mungkin. Jadi pro-nya adalah bahan dah makin accessible, instant, segera, murah. Itu kelebihan. Tetapi tak bagusnya pula adalah di dalam dunia internet pun wujudnya, ialah istilah nakal ni kita sebut sebagai instant ulama' jugalah kan. Dia sebenarnya dia tak belajar Usuluddin pun. Tapi sebab dia buka portal, dia petik, dia petik Dr. Rumaizuddin, dia petik Dr. Rora, dia petik UAI, dia petik. Lepas tu tiba-tiba dia buat fatwa dia. Dan dia jadi instant ulama' walhal dia tidak mengikut martabat ilmu yang sepatutnya. Dia tak ngaji lah dalam kata lain. Tak ikut kaedah yang betul, tiba-tiba oleh kerana dia petik sana sini, orang anggap, dengarlah tu Syed Menawar tu, dia pandai. Hanya kerana dia pandai cakap, bukan bererti dia pandai, minta maaf ada drilling kat jiran rumah saya ni, ada bunyi drillingnya. Orang itu pandai bercakap, belum tentu orang itu sebenarnya menguasai ilmu. Ini satu benda yang di dalam dunia internet ni, adik-adik kena wary, kena sedar, kena realise. Bukan berarti orang itu pandai bercakap, berarti orang itu menguasai ilmu. Tak semestinya. Tetapi kelebihan juga di dalam internet ni adalah kerana kita boleh buat approval rating tau.
pakar-pakar, contohlah saya bagi insiden lah. Dan benda ni sedang berlaku sekarang ni. Katakanlah tiba-tiba saya bercakap bab agama. Walaupun saya bukan pengajian agama, saya belajar di UiA ya. Tetapi pengajian saya adalah ulumul iqtisad, ilmu ekonomi ya. Saya bukan ustaz, sekolah pun bukan sekolah agama. Tetapi bila saya bercakap petik Quran, petik hadis, tiba-tiba orang akan kata, "Oi, Ustaz Syed Munawar." What internet can do is, internet kalau kita bina algoritmnya akan tahu bahawa actually authority Syed Munawar ni adalah bidang ekonomi. Internet boleh memberitahu kita itu. Jadi inilah fas'alu ahlu zikr ini, bertanya kepada ahlu zikr, orang yang tahu ni, internet boleh membantu kita di dalam mengenal pasti authority. Dan saya lihat ini sangat penting khususnya kalau adik-adik belajar, saya tak pasti adik-adik jurusan apa, kalau usul ulum hadis misalnya. Dakwah, Kan banyakkan dakwah. banyak dakwah. Tapi tentulah ustaz, dia orang belajar usul fiqh semua kan. Adalah belajar macam ulum hadis, belajarlah kot. Kan kita belajar soal ulum hadis ini, saya sempat mengambil subjek itu, saya sangat terpana dengan rigidity keseriusan di dalam menentukan thiqah. Kan ustaz? Soal thiqah perawi itu kita jaga tu. Jadi kalaulah masa Bukhari dan juga Muslim mengembara mengumpul tu, kalau dia tengok perawi tu menampar keldai saja, maka hadis perawi itu drop kategori dia. Dia kata dari segi thiqah ni tak cukup sebab dia menampar keldai. Betapa striknya ulama yang mengumpul hadis tu, beratus ribu hadis itu, dia menjaga thiqah perawi. Sebab ingat garbage in, garbage out yang saya sebutkan tadi tu. Jadi kalaulah penzahiran watak itu dia sampai boleh menampar binatang walaupun binatang peliharaan. Jadi kepada pengumpul Bukhari Muslim bila dia mengembara dia kata ni tak kuat ni sebab thiqahnya rendah. Belum lagi soal salah sebut, lupa, ini semua banyak ni dia punya. Internet boleh bantu itu sebenarnya. Jadi pada saya sama saja seperti mana tools yang lain, media sosial, internet, dia ada pro, ada cons. Tetapi kita, positivity kita apa? Yang perlu kita buat adalah, yang pro tu kita kena kuatkan. Kan? Yang pro tu kita kena galak, kena besarkan, kita kena amplify, kena diperhebatkan supaya yang pro, yang bagus-bagus itu terzahir. Jadi katakanlah tiba-tiba ada orang bagi ceramah petik itu, petik ini, kita tahu dia bukan bidang itu. Akan ada verifier, qualifier di bawah tu, kita boleh dengar, tetapi kita kena, ialah istilah politik sebut, tabayun lah dulu kan. Tabayun lah. Sebab sekarang ni orang pandai cakap belum tentu dia sebenarnya menguasai ilmu. Jadi seperti mana juga banyak tools yang lain, begitu juga internet, begitu juga TV. Adik-adik mungkin tak perasan lah, zaman saya masih kecil-kecil dulu masih ada lagi debat TV ni halal ke haram. Ada. Ustaz ingat kah? Kan? Orang kampung dulu ada anggap TV ni haram lah, lara kan. Tapi sebenarnya dengan TV juga kita boleh bagi input Islami. Sekarang ni punyalah ada Oasis, ada Hijrah segala macam. Soalnya kita punya filtering lah. Kita punya saringan lah. Kita nak yang baik ke, nak yang tak baik. So diserahkan kepada budi bicara kita baliklah. Begitu juga dalam dunia internet. Pada hemat saya, Allahu'alam. Baik, saya buka untuk kalau ada pelajar-pelajar yang ingin tanya pada Tuan Syed Munawar. Boleh tanya untuk soalan-soalan secara direct ataupun kalau nak tulis kat paparan di ni pun boleh tulis dan saya akan baca. Syafiq akan baca. Fikri. Ya. Boleh dengar Assalamualaikum. Boleh. Fikri adalah bekas pelajar USIM dan juga timbalan YDP BIM Sabah sekarang. Allah, itu Ustaz Romai lah jawab tu, janganlah Ana. Okey, Assalamualaikum. Yang saya kasih Dr. Ustaz Muhammad Romaizuddin, tetamu kita pada pagi ini, Tuan Syed Munawar. Suara saya jelas Boleh. Alhamdulillah. Saya tertarik kata-kata hikmah Datuk Siddiq Fazil ini. Okey, dan saya cuba mencari juga beberapa perkara apa yang mau diselongkar dari sebalik kata hikmah yang dilontarkan dan untuk dijawab sebenarnya. Kalau saya tengok bila pembicaranya Tuan Syed Munawar tidak asing lagi
tengok belakang saya tu, bukunya banyak, so idenya banyak yang akan dilontarkan pada hari ini. Dan juga Nampak. sempena Hari Buku tu, kita ucapkan juga sempena Hari Buku Sedunia itu sangat cantik ya. Sangat tepat perbicaraan dan pembicaraan perdiskusian kita pada hari ini. Jadi tadi saya masuk beberapa slot-slot dalam pembicara daripada Tuan Syed Munawar berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Saya sangat concern bila ada, saya melihat video ataupun channel Netflix yang bercerita tentang social media ni, dan saya tengok sebanyak 2 kali ulang siar sendiri. Dan saya sangat terkesan. Ya, saya sangat kalaulah video itu diterbitkan lebih awal, mungkin kita tidak nampak consequences-nya sebelum ini. Tapi bila kita cakap zaman milenium, zaman Z, Y, X dan sebagainya sudah berlaku, maka kita akan nampak consequences. Rupanya beginilah sebabnya dengan adanya media sosial dan sebagainya. Ini mungkin banyak kita selongkar dari sudut positif dan negatif, banyak yang Syed Munawar sudah lontarkan. Cuma saya concern sini adalah ya memang kadang-kadang suatu isu itu features-nya disediakan untuk akan datang. Okey, contohlah tadi Syed Munawar pada awal pembicara kata, ini saya bukan ambil yang negatif ya, saya cuma cakap siapa ingin berkawan dengan saya, okey bolehlah add saya di Instagram, add di Twitter dan sebagainya. Sekarang kita banjir berkawan di Facebook. Tetapi tidak ada pun kawan kita yang betul-betul kita concern untuk jaga, macam maksudnya kita ambil berat ataupun sebagainya. Saya ambil dalam pandangan begitu. Macam contohnya kawan yang betul-betul kita hanya perlukan mungkin like sahaja ataupun komen. Dan itu berlaku sebab futures-nya akan datang. Tetapi pada future-nya akan datang ada pula berlaku kesan-kesan yang memang kita sudah nampak daripada video sosial media itu berlaku. Idola itu lebih banyak, teladan itu semakin berkurang dan sebagainya. Jadi lontaran saya adalah saya sebagai pendidik juga sekarang, dalam masa yang sama sebagai pendidik, bagaimana pendidik itu kita cakap kita kena menguasai zaman itu sesuai, menyampaikan sesuatu pengikut zamannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat bahawa kita cuba masuk ke zaman generasi yang ada sekarang dengan kaedah yang pelbagai, tetapi kita tidak dapat menyelamatkan beberapa kesan-kesan yang telah berlaku daripada asbab mungkin bukan sahaja teknologi, tetapi asbab juga keruntuhan akhlak, keruntuhan teladan dan sebagainya. Dan saya cakap mungkin dari sudut positif wibesnya, idola itu banyak memberi kepada perkara-perkara yang positif, kan? Perkara-perkara yang positif. So bagaimana saya melihat bahawa kalau pendidik itu konteksnya macam mana? Sebab topik ini kalau kita lihat dia boleh banyak angle yang kita boleh bicarakan, banyak angle, banyak sudut yang boleh kita kupaskan. Tetapi bagi saya pun kadang-kadang terlibat dengan aktivis, terlibat dengan persatuan, terlibat dengan secara umumnya, secara pendidik khususnya. Okey, saya melihat macam contohlah kita nak gerakkan budak supaya cinta kepada buku. Tetapi yalah, kalau kita lihat ni dalam internet itu ada 80 yang sudah di-PDF-kan, tapi tidak ada mampu habis bayar baca 80 buku itu. So bagaimana kaedahnya supaya kita boleh sampai ke tahap yang kita mampu untuk cuba untuk merasakan bahawa benda-benda itu mendatangkan positif yang baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik, saya sempat note beberapa perkara yang saya mengenal sebut 6 langkah yang terbaik. Saya fikir 6 langkah ini adik-adik contohnya yang di USIP ini cuba lihat, cuba senaraikan, cuba praktiskan, cuba amalkan. Dan saya fikir benda ini sangat relevan apatah lagi di pengajian Islam dan sebagainya. Sekarang kalau kita tengok ada budaya kita sebut sekarang ni siaran TV tentang gemar lawak kan dalam bulan Ramadan. Okey. Kita tidak menampak itu sebagai negatif tetapi yang positif. Cumanya penyampaian kita mesej kita menyampaikan itu bagaimana sehingga bukan masyarakat biasa-biasa tapi masyarakat keterbanyakan itu semua boleh terima. Ya. Okey, mungkin itu sikit saya punya pandangan dan juga boleh. Terima kasih Saudara Fikri Nun jauh di sana. Dia kata itu sedikit, tapi itu tak sedikit tu, banyak tu. boleh diforumkan lagi. Saya cuba ringkaskan
pandangan balas lah, bukanlah memberikan jawapan ya, kerana saya rasa kebanyakan jawapan tu sudah ada di dalam diri kita, tetapi berkongsi bagaimana saya cuba mengolah persoalan yang Fikri terbitkan ini. Banyak yang dia bangkitkan di situ. Kalau sempat saya ingat sebahagiannya, saya akan sebutkan ya. Fikri menimbulkan kerisauan tentang realiti ini seolah-olah macam kita tewas. Saya meyakini bahawa history repeats itself. Cuma skalanya itu berbeza. Apa yang kita takut dan kita bimbang hari ini sebenarnya sudah berulang kali berlaku. Bukan hanya dalam konteks pengamalan dan pengalaman kita beragama Islam, tetapi juga agama lain. Bahkan kalau kita berbalik kepada sirah sahabat sendiri, kita, kalau tak salah saya, mengapa Al-Quran, kalau adik-adik yang belajar dakwah tentu tahu bahawa Al-Quran itu ditulis, dirakam lewat. Dia bukan terus ditulis ketika mana Rasulullah SAW ada ya. Dan kalau kita tanyakan balik kenapa dia mula ditulis, pada peringkat awal ia ditulis di dalam tulang belulang, ia disimpan. Kerana selepas siri-siri peperangan, ramai hafizul Quran yang ada pada ketika itu mula gugur satu persatu. Timbul kebimbangan bila mana wujudnya ataupun risau bahawa akhirnya para hufaz ini akan hilang dari muka bumi Allah, nak mewariskan Quran macam mana. It's the same worry. Kita rasa macam habislah kan. Padahalnya pada ketika itu para sahabat masih ada. Tapi ketakutan sudah wujud. Sama juga kalau saya bandingkan kebimbangan yang Fikri, concern, disebut beberapa kali, saya concern. Saya rasa satu pendirian yang kita harus ambil adalah Tuhan itu maha kaya dan dia sayang kita. Ini kita belajar daripada Ibit Liu lah, Tuhan sayang kan. Manchester United sayang, Liverpool pun dia sayang kan. Jadi saya yakin itu. Tidak mungkin selama mana kita masih ada orang yang religius, yang ikhlas, yang taqarrub ilallah, maka insya-Allah kita jangan bimbang soal agama Islam ini akan terpencil. Yang kita harus bimbang adalah kita ini tersisih daripada the right religion. Jadi kerana itu kita selalu berdoa diberikan kefahaman yang betul, kan itu. Jadi saya rasa kita jangan fatalistik. Pertamanya jangan fatalistik, tetapi kita harus sentiasa positivity itu penting. Saya yakin dengan rahmat Allah, kerana history repeat itself. Al-Quran dirisau bimbang. Bahkan berapa ribu hadis palsu. Kalau kita bayangkan sewaktu Bukhari Muslim mengumpulkan itu, tak ada internet. Tetapi orang persoalkan kepada Bukhari, dia tanya, mengapa engkau masih mencatat hadis palsu? Dia ada kitab hadis palsu ya, itu kita tak share. Bahkan hadis palsu ni 3 kali ganda lebih banyak daripada hadis sahih. Lagi banyak, 3 kali ganda. Tetapi tengok rahmat Allah, apa jawapan Bukhari? Dia kata, aku merakam hadis palsu supaya besok when I come across one, I know it's hadis palsu. Masya Allah. Tengok budaya ilmu dia. Dia merakamkan itu kerana itu tanggungjawab dia. Dia rakam hadis palsu itu sebab dia rasa supaya besok kalau kau dengar kan ada. Dulu masa zaman khilafah ini ramai perawi hadis yang muncul semata-mata nak membodek. Kan budaya bodek berlaku hari ini. Dia nak bodek khalifah. Jadi bila dia tengok khalifah suka bagi burung merpati makan, jadi ada je tukang-tukang bodek ni, maka sesungguhnya mereka yang mencintai burung merpati itu akan dikurniakan ruang syurga yang luas. Ini semua hadis palsu ni. Hanya diwujudkan semata-mata untuk menimbulkan bodek. Tetapi nampak apa hikmah dia? Akhirnya kita sudah ada satu disiplin agama ulum hadis yang baku. Dan kita sudah boleh membezakan antara apa yang baik, apa yang buruk, apa yang palsu, apa yang benar. Ini penting untuk kita faham. Jadi jawapan pertama saya adalah kita jangan fatalistik, kita yakin yang kita harus concern adalah kita. Kita jangan risaukan tentang kedudukan Islam. Allah tidak akan susut nilainya kalaupun seluruh dunia ini tidak mengimani dia. Allahu Akbar. So itu kita jangan risau. Itu perkara pertama. Soal teknologi, perkara kedua yang Fikri timbulkan. Saya teringat kepada buku Nesbit 2000 berapa ya? 2000 awal 2000-an. High Tech High Touch. Maksud High Tech High Touch adalah dengan adanya teknologi sepatutnya sentuhan manusiawi kita lebih tinggi. Sepatutnya. Jadi bagusnya buku itu kerana konklusi yang dibawakan oleh Nesbit adalah dia kata dengan datangnya teknologi ini dia tidak takut. Kerana teknologi ini selama mana ada sekelompok manusia yang masih waras, teknologi ini akan membantu kepada civilization yang lebih tinggi. Dan kita sedang melihat itu. Walaupun ada satu polemik yang kalau nak menambah lagi concern Fikri adalah perdebatan tentang singularity. Singularity ini dikatakan akan berlaku convergence
yang mana AI akan lebih smart daripada otak kita menjelang 2045. Kalau ikut penganalisis teknologi dikata pada tahun 2045 komputer akan lebih pintar daripada manusia. Jadi itu akan berlaku pada tahun 2045. Itu jangkaannya. Kita mungkin risau, apalah jadi pada anak cucu kita 2045 kalau belum kiamat lah kan. Kalau belum kiamat, esok cucu cicit kita ada pada tahun 2045. Tetapi saya rasa rahmat Allah itu besar. Selama mana ada orang ikhlas dalam beragama, maka kita tak tergambar. Sebab tu saya sebut kerana itu. Ramai dulu misalnya, orang takut dengan internet. Bila semua bahan-bahan kotor ini dikongsi. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana Quran Hour, misalnya yang baru berlangsung 2-3 hari lepas, disambut di peringkat global oleh 100 juta umat Islam. Which can never be done before. Kita tak mungkin boleh buat itu. Kita tidak mungkin boleh menggebling potensi umat di peringkat global kalau tidak kita berenjak, kita tidak bertapak di atas internet. Hari ini kita boleh buat dan kita boleh buat dengan kos yang sangat nominal. Jadi ada sahaja sisi pro, ada sahaja sisi kontra. Tetapi kita berikan segenap tumpuan dan fokus kita kepada elemen yang positif ini. Jadi selama kita ada semangat itu, tentulah kita akan punya harapan lah. Jadi kita tidak fatalistik. Kita perlu concern, betul. Saya rasa sikap Fitri itu betul. Concern itu bagus. Concern itu erti di dalam diri kita ni adalah benih iman yang mahukan kebaikan. Sebab tu kita concern. Sebab kita tengok anak dia pun kan duk dengar walaupun tak berapa faham kita sembang ni. Tapi dia tahu. Anak dia beri pendedahan awal supaya dengar benda yang baik-baik. Jadi dia membawa kepada jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga adalah soal bagaimana kita membudayakan ilmu. Tentulah ramai orang cepat menuding, inilah kerajaan apa. Betul, banyak kelemahannya dalam kerajaan yang ada, tetapi kita kena ingat juga kerajaan itu juga manusia. Kerajaan itu juga orang dan kerajaan itu baik buruknya adalah kerana kita memilih mereka di situ. Satu ungkapan yang mengatakan bahawa you deserve the leader that you choose. Dan dalam kalangan sebuah pulau yang mana semua penduduknya buta misalnya, orang yang bermata satu itu dianggap hebat. Jadi kita harus ingat bahawa di dalam pembudayaan ilmu ini, dia tidak akan namanya budaya kalau ia dipaksa-paksakan. Namanya pun budaya kan. Jadi bila budaya, kalau kita inginkan pimpinan yang berilmu, masyarakat yang berilmu, maka ia harus sebati di dalam realiti hidup kita. Disebutkan tadi soal membaca. Sementara membaca itu betul, Fikri, saya hujahkan banyak tahun dulu. Saya kata, adakah dengan kita membaca ini sebenarnya kita semakin cerdas atau kita semakin bodoh? Kerana persoalan yang lebih penting adalah apa yang kita baca. Saya bagi satu gambaran perbandingan yang penting. Bahan bacaan yang paling popular yang orang cari setiap hari adalah akhbar. Kalau dia tak baca akhbar jualan fizikal tu, hari ini orang mencari news daripada mobile device yang ada. So bacaan kita hari-hari adalah news. Dan hari ini dengan media sosial, kita dapat news daripada WhatsApp, Telegram, segala macam kan. Now, it goes back kepada question GIGO, garbage in, garbage out. Saya bagi contoh perbandingan dua ibu kota, satu Jakarta dan satu Kuala Lumpur. Saya nak beritahu pada adik-adik semua, akhbar paling laris di Jakarta adalah Kompas. Fikir ya, Kompas. Kompas itu perbandingannya adalah umpama Sinar Harian, umpama Utusan Berita Harian begitulah. Akhbar paling laris di Kuala Lumpur, teka apa? Cuba teka, apa akhbar paling laris di Kuala Lumpur? Adik-adik tahu ni? Harian Metro. Metro. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Cuba letak bersebelahan. Harian Metro letakkan sebelah Kompas. Tengok tajuk. Tajuk saja pun kita boleh bandingkan nilai kandungan yang dibaca oleh khalayak di Jakarta dengan khalayak yang membaca di Kuala Lumpur. So kita boleh mendabik dada, mungkin bacaan kita tinggi, tapi kalau yang dibacanya sampah, it's meaningless. Yes. Jadi kita harus ada upaya untuk menilai kandungan yang masuk di dalam mata fikir kita. Kita menggalakkan membaca, tetapi saya selalu sebut, saya kata membaca is an input process. The output is even more important. Kerana civilization itu dibangunkan di atas output, bukan di atas input. Kita lupa bila kita baca surah Al-Alaq itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sebenarnya di hujung ayat kelima tu, supaya kamu boleh mengajarkan. Can you imagine di dalam isyarat 5 ayat pertama, it started out by memaksa Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam. Kau wajib baca. Iqra, itu fi'il amr. Fi'il amr. Satu arahan. Tetapi ayat 5 yang pertama tu, conclusion dia apa? Conclusion dia ayat yang kelima tu adalah supaya engkau boleh mengajarkan ilmu. That's an output process.
So there is a balance tau di dalam 5 ayat pertama tu dibuka dengan proses input dan ayat itu ditutup dengan arahan supaya output. So you don't just read, you have to also articulate, kena tampil, bermujadalah, berdebat, kerana barulah di situ adanya keseimbangan. Tetapi kita hanya kempen baca, tetapi bila kita tengok di TV, tengok konten di TV, apa kualiti outputnya yang ditawarkan pada kita? Kan alih-alih akhirnya perdebatan di dalam program agama hanyalah fadail amal. Kan, kelebihan-kelebihan amal. Amal bagus, tetapi soal membentuk fikrah tak ada diperdebatkan. Mujadalah tidak berlaku. Walhal Al-Quran jelas-jelas dah disebut itu wajadilhum billati hiya ahsan. You have to engage in dialogue so that you become smarter. Dia guna istilah ahsan, dia tidak sebut hasan. Which is higher, a higher order of understanding. Berdialoglah, bermujadalah lah supaya engkau akan become smarter. Tetapi kita nafikan perdebatan dan kita hanya memilih, oh aku minat ustaz ni, aku nak dengar ustaz ini saja. Mujadalah tidak berlaku. Jadi pada hemat saya, yang lebih kita harus asuh adalah soal pembudayaan ilmu dalam erti kata yang sebenar. Sebab selama mana masyarakat itu tidak membudayakan ilmu, mereka akan bercakap benda-benda picisan dan sampah. Bila mereka memilih pemimpin, mereka memilih pemimpin yang sampah. Bila pemimpinnya sampah, maka dasarnya sampah. Bila dasarnya sampah, maka negaranya jadi negara sampah. Jadi dia sistemik. Kerana itu kita harus menggalakkan supaya budaya ilmu itu dianuti, istilah anut tu keras, dihayati supaya ia benar-benar tumbuh secara organik, bukan dipaksa-paksa. Bukannya kempen membaca, habis kempen membaca itu maka pembacaan tidak lagi berlaku. Kalau pun berlaku, dia membaca sampah. Maka apa ertinya kalau kita sumbat dalam akal kita ini bahan-bahan yang rendah mutunya? Contoh tadi diberikan soal, Fikri sebutkan soal gemelawak. Ada effort yang bagus, misalnya menggunakan media untuk menggalakkan kehidupan beragama yang lebih tinggi. Tetapi saya sebutkan tadi, pertamanya, satu sisi saya nak ulas, ada lawak yang sebenarnya intelligent. Kita dengar tu kita tahu. Ada orang kata ini lawak bodoh, ini lawak pandai. Dia ada beza tu. Ya, kalau dalam dunia antarabangsa tu saya suka tonton misalnya Trevor Noah. Trevor Noah dia punya parody dia memang world class. Sangat intelligent. Dan ya, saya suka itu. Maka di dalam menonton komedi pun kita harus ada neraca ilmu, nak tengok komedi yang cerdas ataupun kita hanya untuk bersukaria dan lawak yang slapstick. Itu saja pun satu budaya ilmu. Di satu budaya yang lain adalah soal keilmuan di dalam menampilkan hiburan. Kita harus cerdas dalam erti kata melihat garis panduan. Kan hari ini kita ada masalah. Segala macam idola agama ini kemudiannya menimbulkan fitnah balik pada agama kita. Betul tak? Betul. Kenapa itu berlaku? Kerana akhirnya neraca yang digunakan untuk mengukur siapa menang adalah semata-mata populariti. Semata-mata boleh berada di pentas dan bercakap pumpang-pumpang hebat, menangis. Kemudian bila keluar, dia menimbulkan banyak masalah kerana fitnah. Tokoh itu buat itu, tokoh ini buat ini. Apa ertinya kita buat sebuah reality show untuk mempertandingkan agamawan yang ada? Kalau tidak akhirnya, oh cantiknya ustazah itu, oh handsomenya ustaz ini. Is that the way how you want to portray this religion? Maka itu tanggungjawab media itu. Tetapi oleh kerana pemikiran itu tidak ada di dalam media itu, maka timbullah rancangan-rancangan reality yang mempertandingkan manakah ustaz yang lebih handsome, manakah ustaz yang lebih pandai berlakon, manakah ustaz. Bukan melihat kepada kualiti hujahnya. Bukan melihat kepada kualiti ilmunya, tapi melihat siapa yang kemudian bergambar sebelah itu, sebelah ini, berkahwin pula dengan artis. Ini kan semua, dan masyarakat kita yang dangkal hadap. Masyarakat kita yang dangkal hadap. Nak tonton, oh mana gambar pernikahan dia, ikut SOP atau tak ikut SOP. Kita terpana dengan benda-benda yang rendah. Dia 3 peringkat pemikiran. Ya. Peringkat paling bawah adalah peringkat bercakap tentang orang lain. Dia pakai tudung apa? Warna apa? Peringkat kedua adalah peringkat bercakap tentang iman. Bercakap tentang, okey, majlis ikut SOP atau tak. Peringkat ketiga baru dia bercakap bab ilmu. Tengok di dalam internet, yang orang duk follow-follow ni hanya bercakap, tengok cantiknya kasut dia, tudung dia, dia dah pakai niqab. Itu je level perbincangannya, bukannya soal apa ilmu, muatan ilmu yang dibawakan dia sebagai seorang tokoh. Bukan saya nak meremehkan apa yang dilakukan, dia masih menjadi teladan, tetapi teladan ini pun ada peringkat-peringkatnya. Kalau dalam konteks pembudayaan ilmu, maka ia akan ada pemikiran yang bersifat ideal, bukan hanya semata-mata biarlah dia ikut SOP tak SOP, yang kena keluarga dia, itu saja. Dan kita pula terjebak di dalam polemik tu, duduk sama
WhatsApp tu kita pun tolong tular dan kongsi bagi pandangan. Walhal itu pada hemat saya adalah perbincangan-perbincangan yang sifatnya rendah lah. Ya. Jadi soal 3 tadi saya sebutkan pada Fikri, sorry lah jadi panjang balik, iaitu yang pertamanya tidak harus fatalistik dan kita yakin dengan rahmat Allah. History repeat itself. Kita perlu ada kerisauan, yes, tetapi kita harus punya keyakinan bahawa selama mana kita cuba buat yang baik dan yang penting sekali ikhlas, insya-Allah Tuhan beri kita panduan. Saya sebut ini mohon ikhlas kerana saya dapati ramai orang claim themselves to be ikhlas. Tapi tak apalah, soal ikhlas atau tidak ni kita serah pada Allah lah. Kan? Kita pun tak tahu, kita pun harap kita ikhlas. Jadi kita harus memohon keikhlasan itu. Yang kedua soal pemanfaatan teknologi. Jadi saya dapati teknologi ni adalah two-prong. Kita tentu ada risau negativitinya, tetapi kita fokuslah kepada positivity. Dan yang ketiga jawapan saya adalah soal kita harus menggalakkan pembudayaan ilmu. Setakat itu yang saya terfikirlah apabila Fikri bertanya itu tadi. Wallahualam. Syafiq untuk tanya. Ada tadi angkat tangan siapa ya? Saya nampak ada yang angkat tangan. Yo, Tuan Syed, yes. Zamri boleh tanya. Muhammad Syafiq. Aduh, Zamri. Ya. Ustaz Dr. Romai, terima kasih atas penganjuran ini. Sedikit pertanyaan Tuan Syed. Pertama, usaha ada dibuat oleh banyak pihak tapi nampaknya tak terlawan. Sekurang-kurangnya untuk menukar kemarau teladan kepada hujan teladan. Usaha memandaikan masyarakat itu kita nampak dipandang serong oleh banyak pihak. Semua perkara akhirnya dipolitikan. Ya. Malah dialektika itu pun sendiri dilihat dari sudut pandang yang serong oleh pihak tertentu. Ya. Akhirnya lautan sampah semakin mendalam. Benda-benda yang baik semakin kurang. Ya. Sebenarnya adakah perlu pembetulan struktur secara besar-besaran dilakukan dalam perkara ini? Terima kasih Syed. Ini soalan gomen ni, kena masuk politik menjawab ni. Perlu ada perubahan struktur atau tidak? Saya rasa kalau kita tak ubah struktur, kita akan diubah oleh keadaan. Kalau kita lihat dari segi, sebenarnya kalau kita ambil big picture, saya tak tahulah ini jawapan atau tidak. Kerana saya rasa bercakap soal perubahan struktur tu mungkin orang yang berada di dalam struktur lebih nampak keperluannya. Tetapi dalam konteks struktur, tidak ada, selama mana ianya bikinan manusia, saya rasa tidak ada yang sempurna. Maka penambahbaikan perlu sentiasa dibuat, termasuk di dalam demokrasi sendiri. Ya. Jadi dalam politik pun struktur kena diubah, di dalam pendidikan apatah lagi, di dalam pentadbiran kita. Kalau bercakap soal, kalaulah saudara Zamri Misman ni, saya tak tahulah dia kerja di mana kan. Kalau dia nanti bekerja dalam sektor awam, kita pun dah lihat sektor awam pun berubah banyak kali dah. Diubah penstrukturan, saya ingat lagi pengalaman dan pengamalan Thatcherism, ya, bagaimana Britain dia notice dia sektor awam dia dah tepu, they can no longer contribute productively kerana mereka berada di dalam struktur yang lama dan mereka berubah. Kerana itu disebut Thatcherism. Kalau kita baca balik sejarah Thatcherism itu, Thatcher mengubah struktur sektor awam supaya dia boleh membawa dinamika baru. Okeylah, itu yang agak lama. Tapi kita lihat kesan kepada Korea. Orang mengatakan soal the K-wave, gelombang Korea. Kita jangan lupa bahawa apapun K-wave yang kita lihat hari ini adalah merupakan perubahan struktural yang dibuat secara besar-besaran sekitar 18 tahun dulu. Kalau kita lihat bagaimana Korea itu dijenamakan sampai hari ini kita ada K-pop. Rumah saya tengah ada drilling ni sebelah tu, minta maaf. Kalau kita lihat ada K-pop, K-food, K-cosmetic, macam-macam K kan. Ini adalah merupakan systematic maneuvering of marketing yang dijenamakan sebagai di Korea dia wujudkan sebuah pejabat yang dipanggil Presidential Council of National Branding. Can you imagine that? Mari kita fikir jap. Apa maksudnya? Presidential Council, Majlis Presiden of National Branding. Yang mana di dalam itu sekaligus mereka mengubah, tak silap saya, 273 undang-undang in one go. Sekali jalan dia mengubah. Dan proses ini mengambil masa selama berapa tahun? 18 tahun saya sebutkan tadi ya, sebab saya baca saya rasa 18 tahun. 18 tahun and this is what we see now. Bayangkan di dalam TV kita hari ini ada artis Korea yang memang orang Korea bercakap Melayu. Dan lidah kita tiba-tiba boleh terima kimchi. It's a systematic marketing yang dilakukan. Mereka mengubah undang-undang 273. Indonesia is trying to follow them. Kerana itu Indonesia sudah mendatangkan sebuah undang-undang yang disebut omnibus. Orang semua baling nak berperang kan. Tapi itu adalah merupakan satu perubahan struktural yang sangat penting
yang sedang berlaku. Kalau tanya dengan saya tadi soalannya, perlukah diubah struktur? Sebab itu saya rasa jawapan saya adalah, kalau kita tidak mengubahnya, maka kita akan diubah oleh keadaan. Having said that, bagaimana nak melakukannya? Saya rasa itu debatnya mungkin akan lebih panjang lah. Tetapi yang asasnya harus bermula daripada where do we want to go? Apa outlook yang kita nak tentang masa depan negara kita ni? Kita nak negara kita jadi apa? Kan? Kalau institusi agama, biasalah dah diserang. Hari ini institusi raja pun diserang secara terang-terangan. We are moving somewhere. We are definitely moving. Dan kerana itu adjustment perlu dibuat. Banyak negara yang sudah membuatnya sebagai sebuah negara. Bagaimana pula tentang kemasyarakatan? Tentu saja kita kena adjust. Dan hari ini pun saya rasa kesan daripada pandemik ini mengubah banyak benda. I think work from home is there to stay. Syarikat saya pun definitely work from home kerana ia lebih efektif, lebih produktif, lebih jimat. Cumanya pegawai kita selalu komplain lah, dia kata pukul 11 malam pun majikan masih harass lagi bagi tugas tu. Itu realiti barulah. Dan ya, banyak. Saya rasa perubahan struktural itu perlu dibuat. Telah pun dibuat dalam banyak negara. Ekonomi yang petah lagi, kan? Ekonomi kita tu asyik berubah struktur dengan adanya internet ini. I think the bigger question is, bila kita nak mengubahnya, how best to do it di dalam fabrik politik dan sosial yang ada di Malaysia. Kalau sebagai sebuah negara, saya rasa Malaysia ni terpalit dengan polemik racism yang besar, kan, yang kita tak boleh bereskan lagi. Tapi ialah Huntington kata, untuk mencapai kematangan politik perlu ada 2 complete cycle. Itu disebut dalam Clash of Civilization. Yang bestnya, kita tak cukup 2 cycle, kita 1.5 je, kan? Sebab langkah Sheraton, jadi kita we don't have a complete feeling of a new government. But it's going to happen. Cuma dalam penganalisa, bila soalannya tadi, Asriani tanya soalannya. Sekejap ya, Asriani saya nak habiskan ini sekejap. Bila ditanyakan tadi soal perubahan struktur, kalau kita tak mengubahnya, saya rasa PRU 15, PRU 16 akan berubah secara automatik kerana 7.8 juta dan membawa kepada 11 juta menjelang PRU ke-16 adalah merupakan pengundi muda yang tidak ada isu legacy macam sekarang. Cuma saya komen balik, kalau kita menanti sehingga PRU 16 baru mengubah struktural, I think we are going to be too late. Sebab itu akan masa ambil sampai 10 tahun. Vietnam dan Indonesia sudah memacu dan kelihatannya mereka sudah mula memintas kita. So sekadar itulah pandangan balas saya. AS Asriani, Ustaz, boleh bertanya soalan? Memadai lah kot dah. Mudah-mudahanlah, saya pun tak tahulah menjawab atau tidak. Asriani. Mungkin ada pertanyaan daripada Hello. Asriani. Ya, hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Asriani Budi Seratang dari PKPM Sanakan Sabah. Masih seorang pelajar. So sekarang ni kalau kita lihat lah dekat media sosial, banyak sangat posting-posting yang menunjukkan kebencian, kemarahan yang satu orang pihak tujukan kepada pihak yang lain. Dan perkara ni dia mempengaruhi mereka yang melihat dan membaca posting-posting tersebut. Sebab saya lah sendiri, saya lebih macam kadang-kadang cenderung untuk menerima perkara yang diposting tu sebab yang mengeluarkan kenyataan itu orang-orang yang berpengaruh. Jadi soalan saya, bagaimana untuk kita menapis dan mengelakkan diri daripada menerima perkara-perkara atau pernyataan dikeluarkan oleh orang-orang yang berpengaruh ni secara bulat-bulat. Sedangkan perkara itu sebenarnya tidak betul. Itulah soalan saya. Okay. Saya bukan kaunselor yang bagus kerana saya sense Asriani tekanan di situ kerana soalannya berbunyi seputar bagaimana orang yang berpengaruh. Saya nak memulakan pandangan balas saya ini dengan menceritakan, bukan berkongsilah. Saya merasa kagum dengan beberapa mobile phone. Dan dia tidak ada mobile phone. Dan pada hemat dia boleh survive hanya dengan email. Soal saya terputus.
Tak dengar suara saya. Suara tak dengar, Zaid. Zaid. Zaid terkeluar tadi, mungkin ada masalah teknikal. Kita tunggu sekejap. Sementara Zaid untuk masuk semula. Okey, boleh Zaid. Okey. Azriani tanya tadi, saya tak pasti di mana saya berhenti tadi. Okey Zaid, boleh mula. Boleh Dengar. Boleh dengar. Saya sebutkan tadi Azriani, persoalan yang Azriani timbulkan tu adalah bertolak dari Tuan Zaid menawar suara unmute. Unmute. Oh. Mana? Tak, saya tak unmute. Saya Okey, boleh dengar? Hello? Okey kah? Masih tak dengar. Masih Okey. dengar. Saya tidak mute. Mute. Boleh? Ada ke? Dah. Boleh ya? Okey. Asriani tanyakan tadi soal bagaimana menghadapi tekanan daripada, mungkin saya tak pasti dia sebut sebagai orang yang berpengaruh. Apakah orang yang berpengaruh itu disifatkan sebagai superior? Kerana kalau dalam ekosistem pekerjaan, superior adalah supervisor kita lah, immediate boss kan, ataupun bos yang lebih besar. Tetapi kalau dalam konteks orang yang berpengaruh dalam media sosial ni, saya tak tahu kalau dia authority. Contohnya lah, tekanan yang Asriani hadapi itu apabila dia mengeluarkan kenyataan, kemudian ketua jabatan daripada agensi, misalnya PBT lah contohnya, memberikan tekanan menjawab dengan nada yang condescending misalnya. Saya tak pasti yang mana satu realitinya. Tetapi saya menjawab, saya sebut sikit tadi, rupanya saya bercakap seorang sebab terputus. Saya memulakan jawapan balas saya kepada Asriani dengan menyatakan kekaguman saya kepada beberapa tokoh, bukan beberapa lah, satu lah tokoh. Saya nak jadikan dia contoh. Saya kagum kerana atas kapasiti beliau berada di kedudukan itu, beliau tidak pun mempunyai mobile phone. Dalam realiti di mana saya hari ini saya tak boleh membayangkan macam mana saya nak menjalankan perniagaan saya kalau saya tidak memiliki mobile phone. Saya tak boleh membayangkan itu. Dan saya kena sebut nama tokoh yang saya sebutkan ini supaya tuan-tuan boleh membuat perbandingan yang objektif. Syarikat saya besar mana sangat, dan orang yang saya sebutkan itu adalah merupakan Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor UIA dulu di USIM. Kita kena ingat ya, latar belakang dia juga adalah merupakan Naib Chancellor USM, dan dia berjaya membina USM sebagai University Apex. Dan kini di UIA berapa ribu staf yang dia tangani sebagai rektor. Saya berapa ramai setengah staf. Tetapi saya bayangkan, macam mana saya nak manage syarikat saya kalau saya tak guna mobile phone. Sedangkan Tan Sri Zul tak ada mobile phone. Dan kami berkomunikasi hanya melalui email saja. That's it. Itu saya kagum kerana tanpa ada mobile phone tidaklah menggencatkan keberkesanan leadership dia terhadap sebuah universiti antarabangsa sebesar UIA. Dulu dia di USIM. Dalam keadaan di mana saya berapa kerat je staff yang ada, saya rasa bila tak ada mobile phone tu macam saya tak boleh nak manage syarikat saya kalau tak ada handphone. Ini membuatkan saya conclude bahawa kebergantungan kita, we make ourselves tau. Kita define kita ni nak jadi apa. We ourselves define our capacity. Bagaimana seorang rektor boleh mentadbir sebuah universiti tanpa ada mobile phone?
Semuanya ikut jadual. Sebab dia ada PA tentunya, dia ada telefon rumah, dia ada email ya, dan dia tidak pula lewat menjawab email. Setiap hari ada je email yang dia jawab. Kalau saya hantar, sekejap nanti dia jawab lah. Bererti dia sentiasa accessible, tetapi dia tidak pula sampai hadap kepada mesti ada mobile phone. Dan ini sangat jauh berbeza dengan kita. Jadi saya rasa, saya mungkin kalau saya cabar Asriani semula, apakah Asriani dan saya mampu untuk menjadi seorang rakyat yang efektif, kalau nak banding dengan rektor UIA lah, tanpa ada handphone, tanpa ada mobile phone. Jadi saya rasa itu satu realiti yang saya rasa hebatnya. Kerana kita merasa terbeban ni adalah kerana dopamin itu, yang saya sebutkan tadi dopamin itu sudah mula mengasuh kita berfikir bahawa kita kena ada media sosial, kita kena ada, sedangkan ada je orang yang tak ada media sosial dan dia masih menjadi seorang yang hebat. Kan? Masih lagi mentadbir di peringkat itu. Sedangkan kita ni siapalah sangat bawah-bawah ni je kan. Tapi bila tak ada handphone tu kita rasa dah hilang punca. Itu jawapan saya yang pertama ya kepada Asriani ya. Yang kedua, saya rasa kalau kita merasa tertekan, ia adalah soal faktor psikologi kita. Contoh, saya bagi contoh ni, saya tak nak sebut nama, ada sahaja YouTuber, social influencer yang mempunyai ratusan ribu, mungkin berjuta follower. Tapi kena ingat khususnya kepada YouTuber dan juga social media influencer yang merupakan seorang peniaga. Mereka memang nak traffic banyak di dalam pengikut media sosial mereka. Dan mereka sudah ada satu mantra, Asriani, dia mengatakan bahawa selama mana orang masuk, walaupun orang mengutuk, itu adalah traffic kepada dia. Bad publicity is still publicity. Itu mantra mereka. Jadi orang yang pada peringkat ini, mereka sudah mula sanggup buat apa saja. Kan? Bernari-nari di dalam tandas, tunjuk tandas yang cantik. Dan mereka tak kisah pun orang kutuk. Psikologi mereka sudah tebal sampai ke tahap, kau nak kata apa, suka hati kau orang lah. Yang penting follower aku ni beratus ribu dan they want that traffic. Kerana itu saya katakan ini adalah isu psikologi, dan psikologi Asriani, psikologi saya, psikologi Syafiq, psikologi Dr. Romai Izzuddin tak sama. Kita punya upaya dan tahap yang berbeza. Ya. Jadi apabila kita merasa tertekan dengan sebab apa yang kita miliki, inilah ruangnya untuk kita berintrospeksi dan melihat, memikirkan, menyenaraikan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Do you need Facebook? Do you need Twitter? Do you need TikTok? Do you need IG? Kerana keempat-empat yang saya sebut ni, demografi dia tak sama. Lain behavior. Facebook walaupun ramai pakai, tetapi Twitter dia lebih kepada M40 ke atas. Dia cara orang bercakap pun tak sama. TikTok lain, Clubhouse lain pula. Jadi persoalannya akan berbalik kepada kita soal what are we ready to accept? And we have to be responsible of being who we are. Saya hari ini menjadi Syed Munawar seperti mana yang adik-adik lihat adalah merupakan proses yang berlangsung selama lebih 40 tahun. Dia bukan tiba-tiba jadi begini. Tetapi proses itu meletakkan jatuh, duduk, bangun, berjaya, gagal, banyaklah. Berdepan dengan realiti yang macam-macam dan jadilah pada hari ini begini. Asriani yang kita lihat hari ini, yang bertanyakan soalan tadi, saya tak tahu usia dia berapa. Kalau usia dia 25 tahun, maka proses yang membentuk Asriani yang bertanya soalan itu adalah proses yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Kalau umur dia 25 tahun lah. The bigger question is Asriani, daripada umur 25 kepada umur 50. Where are you heading? What are you ready to do? What are you willing to commit? Kalau kita masih menganggap bahawa kita sangat memerlukan Facebook dan Facebook itu memberikan tekanan yang besar kepada kita, kita tahu we are stressful on Facebook, tetapi kita masih lagi hadap, maka itu realiti yang kita kena accept lah. Sama seperti mana analogi menjerang katak di dalam air panas. Kita jangan terus letak katak dalam air panas. Dia akan melompat keluar. Tetapi letak katak di dalam periuk berisi air dan kita jerang air itu. Akhirnya, lama-kelamaan katak itu mati kepanasan tanpa keluar melompat. Kerana tekanan itu dia absorb dan dia tidak bertindak balas secara baik. Ya? Itu sedang berlaku pada kita. We are actually living in a very stressful life, tetapi kita ada option, kita punya pilihan, dan mencari pilihan yang baik untuk kita di situlah kita memerlukan kaunselor. Kaunselor itu bukanlah bererti mesti kaunselor profesional, kerana saya rasa kaunselor itu wujud di dalam realiti hidup kita banyak. Ayah ke, mak ke, Dr. Romai Izzuddin ke, ramailah kenalan kita yang boleh memberikan panduan, yang boleh memberikan nasihat, yang memberikan kita pencerahan
saya tunjukkan gambar kompas awal tadi kan, yang menjadi kompas untuk kita membuat keputusan yang mungkin lebih selaras dengan kehidupan Islami. Itu saya rasa lah, saya tak pasti kalau itu memadai kepada Asriani, tapi saya gambarkan itu cara saya respon. Terima kasih. Okey, ada penjelasan daripada Syafiq. Syafiq angkat tangan tu. Wakil MPP. Syafiq angkat tangan. Okey. Okey, jelas Dia wakil MPP menari MPP USIM. Oh, yang banyak duit lah ni. Syafiq ni banyak duit lah. Tak ada Tuan Zaid. Syafiq boleh bagi personal loan ke? Nak beli motor Ustaz? Oh, Masya Allah. Okey, baik. Terus kepada soalan. Pertama kali, saya Muhammad Syafiq Saleh daripada wakil MPP lah daripada USIM. Pertama, saya agak terkejut dengan apa yang telah dimaklumkan oleh Tuan Syed berkaitan dengan langganan surat khabar yang paling banyak di kalangan masyarakat Indonesia adalah Harian Metro, di mana Metro ni kita tahulah isu yang dibawa kadang mostly to profit lah dalam kalangan masyarakat kita. Dan saya juga bersetuju bahawa bahan bacaan ni adalah merupakan yang kita perlu ambil perhatian supaya ia akan menjadi orang kata gaya pemikiran kita tu, of course kita akan cenderung kepada bahan bacaan yang kita baca. Namun sekarang di kalangan remaja termasuklah mahasiswa tersendiri menjadikan platform media sosial ni sebagai dorang entertainment ataupun bahan bacaan dorang. Of course macam Twitter lah satu orang banyak membaca dan orang kata kalau senang cerita ada isu dorang akan tag. Jadi daripada situ dia telah memberi satu kesan yang ada baiknya, ada buruknya kepada gaya pemikiran seorang mahasiswa. Jadilah kepada Tuan Syed, apakah perkara wajib kepada seorang mahasiswa tersebut yang perlu lakukan bagi menjaminkan pemikiran mahasiswa itu ataupun orang daripada kalangan kami ni mendapat tempat dalam industri penyiaran dan tidak terbawa-bawa dengan arus yang memudaratkan. Kadang-kadang kita dibawa ke sini, kadang-kadang public figure ni bawa kita ke sini. Jadi benda tu akan memberi kesan yang agak kurang baiklah bagi saya. Okay. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Syafiq. Saya cuba beri perspektif. Saya tidak anggap apa yang saya respon ni jawapan lah. Saya mulakan dengan perkongsian anekdot. Saya menemu bual majlis MPP. Saya menemu bual presidennya, bukan bendaharinya Syafiq. Sebuah universiti. Lama dululah. Ini bukan sekarang dan bukan USIM. Jangan risau. Ini dapatan saya. Bila saya temu bual presiden MPP selepas dia memenangi pemilihan MPP, dia datang ke RTM dan saya temu bual. Saya tanya, adik nak apa dasar kepimpinan? Dia kata, kita nak memimpin, kita nak bersuara untuk hak pelajar. Oh besar, istilah hak hak pelajar ni benda besar. Lepas tu saya tanya, okey, nak memimpin tentang hak pelajar. Apa hak pelajar? Dia kata, ialah apa yang pelajar perlukan lah. Lepas tu saya kata, apa yang pelajar perlukan? Dia kata, kebajikan. Apa kebajikan pelajar yang perlukan pembelaan? Perasan soalan saya makin dalam. Bila saya tanya, bila jumpa, dia presiden MPP, baru saja menang. Dan tentulah bila dia menang itu, saya bayangkan macam mana dia berkempen. Macam mana dia berdepan dengan pengundi-pengundi dia sehingga dia menang menjadi presiden. Tentulah ada wibawa, tentulah ada bahan, tentulah ada muatan yang cuba dibawakan. Saya tanya apa yang dipimpin? Hak pelajar. Apa hak pelajar adalah apa yang pelajar perlukan. Apa yang pelajar perlukan, dia kata kebajikan. Tapi saya rasa itu masih lagi slogan-slogan. Betul tak? Bagaimana nak menterjemahkan slogan itu kepada bentuk program? Saya kata, okey, katakanlah kebajikan nak diperjuangkan pelajar. Apa kebajikan pelajar yang adik nak buat sebagai presiden MPP universiti? Dia pun terdiam sekejap. Agaknya dia tak pernah fikir sedalam itu kot. Programnya apa? Kan? Kita boleh sebut, oh kita nak rahmatan lil alamin. But what's the program? Pemimpin ni, dia kena affect changes. Dia kena bawa benda itu, bukan hanya berkuliah saja kan? Because changes will not come out of mere speech. It needs to be constructed within a program and being implemented. Buat atas kertas putih pun tak jadi apa. Dia kena dilaksanakan. Bila saya asal, akhirnya dia menjawab. Dia kata, iyalah, kebajikan pelajar, saya nak pastikan bahawa jadual bas yang ambil pelajar di college itu tiba tepat pada waktunya. But saya pun bingkas. Saya kata, sekejap. Kita tidak memerlukan degree
untuk menjaga jadual bas. Dan my point is this. Tadi Syafiq bercakap soal input, ya. Dan kita kena gandingkan input yang masuk di dalam pemikiran kita ini dengan the input process, ya. Kenapa pemimpin dan universiti itu universiti besar. Saya tak nak sebutlah universiti mana. Universiti itu universiti besar. Dan itu adalah merupakan presiden MPP-nya. Jadi saya kata kalaulah presiden MPP ni gagasan dia, wawasan dia bila dijadikan program hanya berkait tentang jadual bas, saya rasa pemikirannya kecil. Kerana kepimpinan dia adalah untuk memimpin pandangan dan menjaga jadual bas bukanlah elemen pandangan. It's not ideology. It's about program. Saya sebutkan tadi soal 3 peringkat kan? Satu bercakap tentang orang lain, small people talk about others, medium people talk about events, apa yang berlaku, event ni jadual bas lah. Big people, leaders, they talk about ideas. Jadi kalaulah dia tidak mampu mengartikulasikan sebuah idea kepimpinan, maka dia adalah sebenarnya pemimpin di peringkat yang bukan leader. Pemimpin ni banyak peringkat kan? Dan bila kita menjadi presiden sebuah universiti besar, sepatutnya pemikirannya besar. Tetapi tak berlaku begitu. Persoalan saya, kenapa dia presiden MPP di sebuah universiti yang besar tetapi tidak ada pemikiran yang besar? There is something wrong in our education system. Dan memang kita mengaku pun. Kerana di universiti misalnya, pelajar tidak dibenarkan untuk kritik. Pelajar tidak dibenarkan untuk berkempen, ya, dan pendidikan di Malaysia menjadi sebuah political tool kepada the powers that be. Siapa yang boleh infiltrate MPP, siapa yang boleh jadi, ini gambaran kuasa dan pengaruh. Dan itu adalah merupakan satu herotan di dalam kefahaman ilmu kita. Universiti bukan untuk melahirkan pekerja. Universiti adalah untuk mengadapkan kita supaya kita boleh berfikir besar. Dan kalau dalam realiti Fourth Industrial Revolution hari ini, sebenarnya dunia sudah tidak memerlukan degree. Facebook, Google, dia sudah mengisytiharkan bahawa dia not looking for degree staffs. Dia nakkan orang yang sudah ada professional certificate dan boleh deliver. Mereka tidak lagi mencari programmer yang berdegree. And after all, you have to pay a lot untuk orang yang ada degree. Sedangkan untuk professional certificate, dunia sudah berubah. Jadi, sedangkan struktur, tadi saudara Zamri ada bertanya, should structure change? Itu cabaran besar kita. Kalau dalam konteks universiti, itulah cabarannya. Dunia tidak memerlukan degree, tetapi we keep on churning degree holders. Kemudian kita menjerit, kita kata mana peluang pekerjaan. Sedangkan Klaus Schwab sudah mengatakan bahawa there is no more jobs. Baru minggu ini, hari Khamis agaknya, saya di UKM. Saya bercakap, there is no more jobs. Dan saya dikritik oleh panelis yang juga merupakan seorang dekan. Dia kata, you should not say that because you create fear among students. Tetapi who are we trying to fool? Kita nak membohongi siapa? Tidak ada pekerjaan. Saya dalam dunia buku, saya nak gambarkan kepada adik-adik, ada 6-7 fungsi, ya. Daripada penulis, kepada editor, kepada reka letak, kepada printer, kepada distributor, kepada kedai buku, sehinggalah kepada pembaca. Ada 7 fungsi. Penulis, bahan tulisan dia nak sampai kepada pembaca, ada 7 fungsi. Tetapi di dalam dunia digital, seorang penulis, dia upload buku dia secara e-book di dalam platform tanpa perlu editorial, masuk instantaneously, esoknya pembaca sudah boleh baca. 5 fungsi di tengah sudah tidak wujud. 5 fungsi tengah sudah tidak ada. Siapa yang mengakibatkan ketiadaan ini? Melainkan teknologi. Jadi kalau kita, tetapi universiti hari ini, di mana universiti yang ada pengajian media, masih ada School of Publishing. Dan mereka melatih editor, melatih layout, yang mana fungsi ini sudah tidak ada. Let's be truthful about this. Kita boleh bimbang pelajar takut, tetapi kita juga tidak boleh menipu mereka bahawa it's getting tougher and tougher to get jobs. Jadi saya rasa tugas universiti bukan lagi melahirkan pekerja, dan sebaliknya kena balik kepada asal dulu kan. Dulu tuan-tuan, tanpa ada degree, kenapa orang pergi sekolah pondok? Macam mana mereka membayar gaji guru agama mereka? Zaman atuk saya pergi ke sekolah, dekat rumah kan, papa dia apa upahnya? Upahnya potong kayu api, upahnya adalah bawa ambil air daripada telaga. It's manfaat. Betul tak? Tetapi hari ini pendidikan menjadi komoditi. Pendidikan, kerana itu wujud PTPTN, it becomes a business because PTPTN gets 3 to 6% daripada setiap loan yang adik-adik ambil, pergi lagi buat loan. It's become a commodity. Hanya untuk tujuan generate ekonomi dan kemudiannya melahirkan para graduan yang mana kepakarannya sudah tidak diperlukan oleh dunia hari ini. Adik-adik akan graduate,
Selepas 4 tahun, saya minta maaf menimbulkan ketakutan ini. Saya rasa kalau adik-adik berani ingin menjadi pemimpin, let's talk about this openly. Kerana selama hari ini kita, ialah apabila dekan itu kata jangan cakap ini di sini Syed, nanti pelajar akan takut. Dan ramai teman-teman yang sealiran dengan saya bila bercakap ini di dalam kampus, mereka tidak lagi diundang untuk bercakap di dalam kampus. Saya pernah bercakap di satu forum PIBG dan saya berhenti di tengah-tengah ucapan saya kerana saya kata this is not right for me to talk about this in front of parents. Ibu bapa yang hari ini sangat mendambakan anaknya dapat straight A's. Sedangkan kemudiannya bila mereka graduate, straight A's itu tidak memberikan jaminan apa-apa. So, things are changing. So, tentulah apa yang saya sebutkan ini agak pahit untuk diterima. Tetapi, saya juga tidak boleh menipu bahawa perkara dunia sedang berubah dan kalau kita tidak mampu untuk adapt dengan perubahan yang berlaku itu, maka kita become irrelevant. Itu bahagian pertama jawapan saya kepada Syafiq. Bahagian saya yang berikutnya adalah apa yang perlu kita buat? Kita berada di dalam dunia yang garbage in, garbage out. Hollow, satu dunia yang hollow. Tetapi bukanlah bererti kita langsung tidak ada bakat yang tulen. Sebenarnya dalam kalangan pimpinan pelajar, mungkin kerana kita punya akses yang terbatas. Saya berdialog dengan ramai anak muda yang saya dapati pemikirannya luar biasa. Tetapi mengapa anak muda sebegini tidak mainstream pandangan mereka? Mengapa mereka tidak ditawarkan ruang yang luas di dalam media untuk diketengahkan? Dan saya sangat ingin menganjurkan kepada adik-adik supaya bermujadalah. Dan jangan bermujadalah, jangan berdialog hanya dalam kalangan, oh kita pelajar USIM, kita dengan USIM saja. Kita PKPM Sabah, kita PKPM Sabah saja. Dari zaman saya semasa di UIA lagi, saya pernah sebut berkali-kali, student leader di Malaysia, kalau nak faham tentang semangat demokrasi, you should engage student leader di Indonesia at least. Kalau tak berani nak berdebat dalam bahasa Inggeris, bukan soal debat lah, tapi let's talk about how to make this region better. Kita hanya akan dapat ilmu yang lebih tinggi kalau kita mencabar status quo. Dan orang kata, oh Syed ni mengajar anak-anak muda untuk jadi pembangkang. Mereka lupa semua pemimpin yang hebat mempunyai pemikiran yang lebih hebat daripada pemimpin sedia ada. Mahathir itu menjadi Mahathir, justru dia menulis surat membangkang pendirian Tunku Abdul Rahman. Dan suratnya masih ada. Ramai pemimpin pelajar tak baca pun ini. Tak tahu pun Mahathir pernah, tak sedar Mahathir menentang presidennya kerana itu dia bila dia masuk menjadi presiden UMNO, dia ada gagasan yang lebih besar daripada mana-mana pemimpin lain. Kalau saya tanya dengan semua pimpinan pelajar, saya kata, how to make this country better? If you cannot answer me, means that you're not going to make this country any better. Because you have nothing to offer. Faqidu syait la yu'tih. If you don't have it, you can't give. Adik-adik tak ada duit, you cannot give duit. You tak boleh bagi duit, tak boleh menerima. Adik-adik tak ada idea, dan macam mana nak memimpin? Dari mana datangnya idea ni? Di situlah, di dalam Al-Quran saya sebut berkali-kali ni. Dalam media pun saya sebut. Adik-adik tadi, Syafiq ada sebut soal nak menjadi pemuka media kan, nak berada di dalam bidang penyiaran. Tengok, cuba kritik. Apa kelemahan bidang penyiaran yang ada? If you cannot identify the weaknesses, how can you offer changes for the betterment? You can't. You must have an idea in the first place. What's the problem with the current media? Saya kata tidak ada mujadalah. Sedangkan Quran jelas-jelas sebut wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah lah. Kerana itu akan ahsan, membawa kepada kebaikan lebih tinggi. Tetapi yang kita faham mujadalah ni debat politik. Dasar pendidikan. Ekonomi nak buka, nak tutup. SOP ni betul ke salah? Mana debatnya secara terbuka di media kita? You don't have it. So you don't have audience listening. Kerana, ialah, bagi saya, kalau rakyat dungu, saya salahkan media, bukan salahkan sekolah. Bukan lagi universiti ni. Universiti bolehlah for academic purposes. Tapi untuk mencerdaskan umat, media harus mengambil peranan itu. Itu tanggungjawab media. Kan? Jadi, saya yakin Syafiq, bahawa sebenarnya ada. Saya boleh sebut, saya menemu bual Tarma Pillay, saya menemu bual Kira Yusri. Mereka menang 30 under 30 oleh Forbes. Forbes tau, bukannya lokal punya authority. Mengapa tidak Syafiq panggil Tarma Pillay, panggil Kira Yusri ni and engage them and debate. You will feel offended sebab mereka bukan latar belakang Islami. Dan ini cabaran dia. Sama juga teman-teman saya di dalam PAS baik, di dalam amanah baik. Saya selalu sebut benda ni. Kita kena bermujadalah, Syekh. Kita nak memimpin ni, kita bukan memimpin umat Islam saja. Kita leading a multiracial country. You must be able to convince the Chinese.
bahawa benda katakanlah kita menyokong hudud pun, you must be able to convince the Chinese bahawa hudud is okay. Have you done that? Kalau kita tak boleh buat tu, itu sebab ideanya apa? Jaga jadual bas. Itu je, level tu je dia boleh articulate. Dia tak boleh pergi jauh lagi. Dia tak boleh meyakinkan lagi. Ingat dalam soal mujadalah ini, orang selalu petik. Saya ambil contoh ni, saya selalu sebut Imam Al-Ghazali. Dia menulis maqasid falasifah. Maksud falsafah. Dan buku ini menjadi rujukan, bahkan Aristotle, Plato, kita tahu kan, sebelum tamadun Rom itu sampai kepada Eropah, dia ada tamadun Islam, gap 500-700 tahun itu, sebenarnya kerana maqasid falasifah lah orang enlightenment dapat faham apa Aristotle, Plato bercakap, Socrates bercakap. Kerana maqasid falasifah. Mereka ambil, mereka ekspor, lepas tu kita kata ini enlightenment, kan? Ini adalah merupakan pencerahan, era pencerahan. Dalam konteks penulisan buku, Syafiq, kita lupa Imam Ghazali juga menulis tahafut al-falasifah, iaitu kesesatan falsafah. Kita mengangkat maksud falsafah yang dia bicarakan tentang falsafah Greek, tetapi kita lupa sebenarnya dia juga mengkritik. Dan kerana kritik dia itulah Aristotle, Plato, Socrates punya hujah ni terkubur selama 200 tahun. Kita mengangkat maqasid falasifah tapi kita terlupa nak mengangkat tahafut al-falasifah. Di dalam budaya ilmu saya sebutkan tadi, termasuk di dalam ulum hadis. Kita bercakap soal hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang sahih, tetapi kita lupa Bukhari Muslim juga merakam hadis-hadis palsu. Nampak ada disiplin dia. Disiplin dia, they know both. Dia bukannya hanya menguasai bidang aku tak nak dengar yang ini. Mereka ada kekuatan ilmu yang sebegitu. Kalau kita dapat melahirkan pimpinan universiti, pelajar yang punya jiwa yang sebesar itu, yang tidak berhati tisu dan punya kegigihan. Saya terpana lah sebab saya dapati dengan adanya internet ni, saya bukan pengajian agama kan, tetapi saya juga berminat untuk meluruskan faham agama saya. Jadi kita tidak bersekolah pondok. Saya bukan sekolah aliran agama. Saya tidak dapat pendedahan itu. Tapi bila kita tengok ada internet kan, banyak sangat sebenarnya bahan yang, dan tidak terbatas hanya dalam lingkungan dunia Melayu saja. Kan? Banyak. Kan? Indonesia lagi banyak. Kita kata, wah. So, there is always blessing in disguise. There is always. It's good untuk kita merasa risau, tetapi yakinlah pada rahmat Allah itu, selama mana kita mencari dan kita ikhlas, mudah-mudahan kita diberi bimbingan untuk mencapai redanya. Saya rasa saya nak respon macam itulah kot. Dah lebih jauh dah ni Ustaz. Janji kita berhenti pukul 10, dah pukul 11 dah ni. Terima kasih. Saya silakan Suhailiza. Ni timbalan dekan. Suhailiza timbalan dekan bahagian high pelajar. So untuk bagi rumusan terakhir lah. Okey. Belum penutup. Okey, masih. Ada Suhailiza. Dr. Su. Ada. Okey, kalau tak ada, saya serah kepada Syafiq untuk tutup. Ada. Okey. So, Syafiq boleh untuk tutup dan juga InsyaAllah. Okey. Syukran jazilan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mazuddin Al-Ghazali atas peluang yang telah diberikan. InsyaAllah. Dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Syed Munawar atas kupasan yang sangat baik saya kira dan membuka mata saya sebagai seorang mahasiswa yang perlu kami fikirkan bahawa kita perlu persiapkan gaya pemikiran kita, bahan bacaan kita dan beberapa perkara yang kita perlu berbincang bagi meletakkan mahasiswa atau di kalangan remaja sekarang supaya berfikir untuk melihat kepada Malaysia kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi sebagai penutup kata, saya mewakili daripada semua mahasiswa USIM mengucapkan terima kasih atas perkongsian yang Tuan Syed Munawar sampaikan.
Jazakallahu khairan. Moga-moga pertemuan ini bukan pertemuan kali pertama. InsyaAllah mungkin akan datang kita akan lebihkan diskusi ilmiah untuk kita membawa mahasiswa kita ni satu pemikiran yang sangat baik demi mempertabatkan dan membina negara kita yang baik insyaAllah. Jadi kita tangguh perjumpaan kita, majlis kita dengan bacaan Ummul Furqan, bacaan Tasbih Kafah dan Suratul Asr. Okay, Alhamdulillah. Sebelum tu kita ada sesi fotografi sikit. Saya minta izinlah kepada semua yang turut hadir pada hari ini untuk buka kamera untuk kita ambil gambar lah secara maya ini insyaAllah. Terima kasih Tuan Zamri. Anak, silakan siapa yang boleh buka kamera. Terima kasih Tuan Fikri. Boleh buka kamera untuk kita fotokopi untuk pecahkan gambar. Yes. Okay, Aiman boleh ambil gambar. Zarif. Saya. Silakan Zarif. Sebab kamera saya tak dapat screenshot. Okey, macam tu saya insyaAllah. Okey. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semua ready insyaAllah. Okey, semua senyum 1, 2, 3. Okey, kejap sama. Okey. One more. 1, 2, 3. Okey. Okay, terima kasih semua daripada Said. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Zamri. Terima kasih. Selesai. PKBM Sabah. Assalamualaikum. Salam. Jupi. Hello. Terima kasih Prof. Ya.